Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan Alhamdulillah kita sedang bincangkan surah Jin dan itu juzuk ke-29 surah Jin. Kita ambil dari belakang mana 30, kemudian 29, nanti 28 dan seterusnya. Dan insya-Allah kita akan buat macam itulah. Dan memang kadang-kadang ada orang kata nak datang kelas tapi dia kata dah lama dah lepas. Rugi. Tak rugi sebenarnya. Pasal surah-surah berkenaan datang penjelasan dia Allah Taala berikan dengan tempat-tempat yang berasingan. Adapun kalau tak sempat kita datang tu, datang kelas kemudianlah. Datang dulu belajar apa yang ada dulu. Kan? Yang sibuk benda terlepas. Kalau macam tu para sahabat dahulu belajar Rasulullah SAW, Allah dah lepas dah belajar, tak ada belajar, tunggu sekali lagi ulang. Mana ada? Islam tak ada macam tu. Baik. Jadi kita insya-Allah dan Alhamdulillah kita dah lepas pada minggu lepas ayat yang ke 18 sampai 24. Mana dalam ayat berkenaan kita bincangkan benda Allah SWT nyatakan bahawa jin-jin Allah Ta'ala terangkan wa annal masajida fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ni adalah milik Allah Ta'ala, maka jangan seru Allah Ta'ala dalamnya dengan sesiapa pun bersama-sama Allah Ta'ala. Mana hanya Allah Ta'ala boleh dipanggil, diseru dalam masjid-masjid berkenaan. Cuma perbahasan disebut masjid tu, sedangkan Nabi SAW dahulu, masjid hanya dua je yang terkenal. Itu yang di Baitul Maqdis dan juga yang di Mekah. Tapi lafaz masjid ni maksud dia semua sekali lah. Mana menunjukkan pada yang kita jauh lagi daripada itu. Dan jangan diseru Allah Ta'ala dalam masjid ini dengan sesiapa pun. Dan apabila bangun Abdullah, hamba Allah Ta'ala ni menyeru Allah Ta'ala, hampir-hampir manusia ni semua sekali menyerbu pada dia. Ada kata kanu yakunu ahlal ibadah, hampir-hampir mereka menyerbu pada dia. Mereka yang dimaksudkan tadi ada kata jin menyerbu. Itu kisah Rasulullah SAW baca Quran, kemudian jin datang mendekat pada baginda. Ada kata tak, orang musyrikin orang musyrikin Mekah menyekat baginda SAW dan juga menyekat daripada penyampaian bacaan Al-Quran kepada orang lain. Dan Nabi SAW disuruh menyatakan, Qul innama ad'u rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Katakan, Muhammad, aku hanyalah menyeru Tuhanku dan aku tak menyekutukan dengannya sesiapa pun. Dan Nabi disuruh supaya menjelaskan pada manusia, dia hanya manusia, dan bahawa dia tak memiliki untuk orang ramai ini kemudaratan ataupun petunjuk, kerana Allah Ta'ala yang memegang segala-galanya. Dia tunjuk jalan, tapi kalau orang tak nak ikut, dia tak boleh buat apa. Okay? Dan sungguhnya Nabi SAW sendiri disuruh menyatakan dia tidak boleh siapa-siapa menyekat dia daripada Allah Ta'ala, dan tidak akan didapati di selain Allah Ta'ala sebagai tempat kembali dia. Mana maksud dia menunjukkan bahawa dia ni semua sekali Nabi ni manusia yang memegang tanggungjawab. Mana apa yang disampaikan itulah menyebabkan dia itulah yang Allah Ta'ala kehendaki daripada dia. Tak adalah pula dia special terlepas daripada sebarang aturan Allah Ta'ala. Bahkan dalam ayat berikutnya dia kata illa balagha minallahi wa risalatih. Dan tidak ada menyelamatkan bagi dia kecuali penyampaian daripada Allah Ta'ala dan juga risalah Allah Ta'ala. Mana bila dengan penyampaian berkenaan, maka baginda SAW mendapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Wa may ya'sillahu wa rasuluhu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Dan bahawa sesiapa yang menderhaka pada Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka untuk dia ada neraka Jahannam, kekal mereka dalamnya selama-lamanya. Okay, sehinggalah bila mereka melihat apa yang mereka janjikan pada hari kiamat nanti, mereka akan tahu siapakah yang lebih lemah pembantu dia dan lebih sikit bilangan. Pasal di hari akhirat nanti Allah Ta'ala akan tunjukkan bagaimana ramai tentera dia yang juga akan orang kata menghukum ataupun menjalankan pelaksanaan hukuman Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berdegil dan juga melawan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Jadi kita akan ambil bahagian terakhir hari ini 25 sampai 28 surah Jin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Yaqulu ta'ala amiran rasulahu sallallahu alaihi wasallam an yaqula linnas. Berfirman Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan kepada manusia, innahu, sungguhnya dia, itu baginda sallallahu alaihi wasallam, la ilma lahu biwaqtis sa'ah. Tiada pada baginda ini pengetahuan tentang waktu kiamat. Baginda tak tahu tentang waktu kiamat. Walaupun Nabi SAW dekat dan hampir dengan kedudukan baginda ini hampir dengan Allah SWT. Mana Allah Ta'ala sayang baginda sebagai kasihnya. Dan begitu, waktu kiamat itu tak didedah kepada baginda SAW. Wala yadri aqaribun waqtaha am ba'id. Dan baginda tak tahu adakah dekat waktunya ataupun ba'id ataupun jauh. Baginda tak tahu adakah dekat waktunya, waktu kiamat itu dah hampir ataupun masih lagi jauh. Ya? Jadi qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Qul, katakan hai Muhammad, in adri, tidak aku ketahui. In dalam bahasa Arab kena ingat dia kadang ada maksud dia dengan maksud apa, maksud dia jika, tapi kadang ada maksud dia nafi, tidak. Jangan salah faham. Dia kan kata jika aku tahu, bukan jika aku tahu, tidak aku tahu. Kalau orang tak belajar perkataan apa, kepelbagaian perkataan tu apa meaning datang siap. Dia baca kul in adri. Kita belajar in jika. Ustaz ni kata tidak pula. Kan? Tak, in tu maksud dia tidak. In adri, tidak aku ketahui. Aqaribun, adakah hampir. Ma tu'aduna, apa yang janji kepada kamu. Am yaj'alu lahu rabbi amada, atau menjadikan untuknya, siapa? Tuhanku. Mana? Satu tempoh. Jadikan untuk dia satu tempoh. Amad. Satu tempoh yang panjang. Muddatan tawilatan. Satu tempoh yang panjang. Lama lagi ke? Dekat dah ke? Tak tahu. Adakah dekat ataupun masih lama lagi untuk berlakunya kiamat. Dan kadang-kadang ada orang sibuk dengan masalah kiamat ni bila dan sebagainya. Ada orang datang, ceramah dari luar negara datang, ajar kiamat ni sudah hampir dan sebagainya. Subhanallah. Kita sebenarnya tak disuruh cari kiamat. Kan anda tak disuruh cari kiamat. You don't have to know when the date or the day or the date ataupun the time, the second, the minute. Tak perlu. Tahun bila pun tak penting. Pasal lebih besar daripada itu adalah apa? Kiamat diri kita. Di dunia akan binasa bila? Kalau kita binasa dulu, lagi dahsyat atas diri kita. Pasal bila manusia tu mati, idza matal insan, bila mati seorang manusia tu, qamat kiamat tu, berlakulah kiamat dia. Perpindahan kita ke alam akhirat dah berjalan. Alam ini tak habis lagi, tapi kita mungkin dah pergi. Jadi kita sibukkan kabut cari kenapa bila tarikh kiamat dan sebagainya. Kenapa? Atas dasar apa kita sibukkan sangat? Pasal benda berkenaan tidak dituntut untuk kita mencari. Cuma persoalan timbul. Kadang-kadang ada orang bertanya dengan Rasulullah dan Rasulullah entertain, layan dan sebagainya. Kerana banyak soalan tentang kiamat ni kepada Rasulullah SAW yang Nabi entertain, kebanyakannya daripada golongan yang dipanggil Badui. Badui. Orang-orang yang luar bandar dan sebagainya, yang orang tak faham lah cakap dia ni luar bendul. Bila kata ada kiamat, bila tanya, tu Nabi lah tanya dia bila kiamat. Jadi dia tanyalah, itu cerita dia. Nabi bila dia tanya, Nabi jawab. Itu entertain. Tapi para sahabat sendiri takkan tanya, pasal dia tahu benda berkenaan tak penting. Tidak penting tahu kiamat bila. Yang penting ni ada masalah apa? Kita nak mati ni apa kita siapkan. Okay. Dia kata apa? Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam yus'alu an waqti sa'ati fala yujibu anha. Dan ini sungguhnya dia kata telah baginda SAW ditanyakan, yus'alu ditanyakan, an waqti sa'ah mengenai waktu kiamat. Fala yujibu anha, maka baginda tak menjawab mengenainya. Telah pun ditanya pada Nabi SAW. Nabi cuma cerita tanda dan sebagainya. Walamma tabaddalahu Jibrilu fi surati Arabi kama fi ma sa'alahu an qala, sebagaimana dan apabila tabaddalahu menjelma kepada baginda siapa? Jibril fi surati Arabi, dalam bentuk rupa seorang Arab Badui tapi Badui dia tak adalah buruk. Pasal malaikat dia kalau menyerupa manusia handsome. Dia akan pilih para sahabat pun ada beberapa orang yang malaikat tiru muka dia. Muka sahabat-sahabat tu handsome lah, bukannya muka hodoh dan sebagainya kan. Mana para malaikat akan rupa dengan rupa yang cantik. So, jadi bila Arabi tu yang dilihat oleh para sahabat pun macam tu juga. Tak dikenali oleh para sahabat. Tak ketahui datang bila. Tapi tahu tengok nak kata orang musafir jauh, baju putih, tak kotor. Nak kata ni rambut hitam, kan rambut hitam, sangat-sangat hitam, tak ada berdebu langsung kalau datang dia jauh. Dia tak tahu datang dari mana, tapi tanya soalan dengan Nabi. So dah ketika mana dan apabila tabadda menjelma kepada baginda, kepada baginda Jibrilu fi surati Arabi dalam bentuk rupa seorang Arab
A'rab lafaz A'rab digunakan untuk menunjukkan Arab Badui lah maksud dia. Kana fi ma sa'alahu an qala, adalah pada apa yang, di dalam apa yang dia menanyakan baginda, bahawa dia berkata, an qala, bahawa dia berkata, itu dia berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, fa akhbirni anis sa'ah, beritahulah pada aku mengenai kiamat. Dia tanya soalan 4. First soalan tanya Islam apa, Nabi jawab, dia kata betul. Lepas tu bila Nabi jawab betul, dia pun kata Islam, iman tu apa, Nabi jawab, dia kata betul. Lepas tu ihsan apa, dia kata, Nabi jawab, dia kata betul. Kemudian terakhir sekali dia tanya berkenaan dengan sa'ah. Sa'ah. Bila tanya tentang kiamat, qala, baginda bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Mal mas'ul, tiadalah orang yang mas'ul ditanya anha mengenai kiamat ini, bi'a'lama, lebih mengetahui, minas sa'il, daripada yang bertanya. Manakala engkau yang bertanya tak tahu, aku yang ditanya lagi tak tahu. Maksud Nabi kata itu. Kalau engkau yang bertanya tak tahu, aku lagi tidak tahu. Itu jawapan Nabi SAW. Mal mas'ulu anha bi'a'lam minas sa'il. Mana kita dalam kata lain macam ni, mana para anbiya disuruh Ta'ala untuk mengisytiharkan tak tahu kiamat bila. Disuruh isytiharkan tak tahu kiamat bila. Mana kalau orang tanya bila, cakap dia tak tahu. Bahkan kamu tak tahu, tak ada ilmu untuk kamu tentang perkara berkenaan. Diajarkan macam tu. Allah Ta'ala wahyu mereka untuk berkata macam tu. Kita kalau tidak, kalau seorang tu kata alim ni boleh tahu semua benda. Tak. Bila benda yang dibenarkan Allah Ta'ala sahaja, benda Allah Ta'ala tak benarkan, tak boleh. Jadi para anbiya letakkan disiplin berkenaan. Maka mereka jawab, tidak tahu. Dan walamma nadahu zalikal a'rabi, dan satu hadis yang lain pula, ini jawapan Nabi juga. Lamma nadahu zalikal a'rabi, apabila menyeru baginda, zalikal a'rabi, seorang Arab, orang Arab Badui, yang demikian dalam hadis yang datang tu, bisautin jahrawi, dengan suara yang kuat. Dia Nabi SAW ketika tu, ada riwayat datang kata Nabi tengah khutbah. Nabi khutbah, dia pun, ya Muhammad. Tengah ramai tu, dia kata, ya Muhammad, matas sa'ah, bila kiamat? Bila kiamat, dia kata. Mana dia sering berlaku ni, orang Arab ni, dia lah adab kurang. Tapi Nabi SAW tak ada. Macam, kau siapa? Arab Badui. Kau diam boleh tak? Nabi tak cakap macam tu. Nabi layan, entertain dia. Nabi layan, dia menunjukkan bahawa benda berkenaan Nabi, kita tak jangka daripada orang yang kurang pengetahuan, dapat daripada dia adab dan sebagainya. So, layan dia ikut kadar masing-masing. Mana dudukkan manusia tu pada kadar dia. Anzilunas manazilahum. Dudukkan manusia pada kedudukan dia. So, kalau dia Arab Badui tak kita faham, so, layan dia macam dia tak faham. Jangan halau dia, jangan marah dia. Tapi kalau yang faham, tanya macam tu, itu cara lain lah pula jawapan dia. Maksud dia, jadi sebab para sahabat takut nak bertanya bukan-bukan pada Rasulullah SAW. Maka mereka dah menanti-nanti orang-orang macam ni bertanya soalan. So lelaki ni kata, mata sa'ah, wahai Muhammad, bila kiamat? Bila kiamat? Qala, baginda berkata, waihak, pahal kau ni? Nabi dia kata dengan dia, waihak, innaha ka'inah, ia pasti berlaku. Mana maksud dia tak penting kau tahu bila. Ia pasti berlaku. Fama a'adat talaha, apa kau siapkan untuk dia? Mana kiamat tu pasti berlaku, tapi engkau siapkan apa untuk dia? Kebangkitan semula, nanti ada hisab dan sebagainya. Apa engkau siapkan? Mana Nabi SAW macam kita kata tadi, tajuk dia masih lagi tak penting berkenaan tahu bila. Macam orang kita yang saya terangkan apa? Masalah Dajjal. Kan ada orang kata Dajjal ini adalah sekian, Dajjal adalah sistem sekian sebagainya. Kita pernah baca itu kan? Apa dalam hadis yang datang dalam Sahih Muslim, okey? Bila para sahabat tanya tentang kepada Rasulullah SAW berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan Dajjal. Dan dalam kisah Dajjal ni, contoh dia macam ni, ada hadis ni. Dalam hadis yang berkenaan Dajjal ni. Okey, tengoklah hadis ni. Ini kita baca banyak kali lah hadis sebenarnya. Baik, daripada An-Nawas bin Sam'an, daripada Nawas bin Sam'an qala, berkata Nawas bin Sam'an, zakara Rasulullah SAW Dajjala, telah menceritakan atau menyebut Rasulullah SAW Ad-Dajjal, tentang Dajjal, zata ghadah, pada satu pagi. Fa khaffadha fihi, lalu baginda rendahkan suara ketika bercerita tu. Wa rafa'a, dan lebih tinggikan suara, kejap perlahan, kejap kuat. Kejap perlahan suara, kejap kuat suara. Hatta dhanannahu fi ta'ifatin nakhli, sehingga kami menyangkakan Dajjal tu ada dekat dalam rumpun tamar. Tamar kan, ada rumpun-rumpun, dia Dajjal yang nyuruk belakang tu, dia kata. Fama ruhna, kami tak pulang, dia kata, ilaihi. Falamma ruhna, bila kami kembali pada Rasulullah SAW, arafa dhalika fina, Nabi nampak benda tu pada kami. Pasal Nabi nampak kami ni macam berjalan, macam dalam keadaan takut-takut. Okay.
Faqala, Nabi pun bersabda, "Ma sya'nukum? Apa hal korang ni? Ma sya'nukum? Apa hal korang?" Bila dia nak balik daripada Rasulullah SAW, Nabi kata, "Ma sya'nukum? Apa hal korang ni?" Qulna, kami pun kata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zakarta dajjala ghadatan." Engkau telah cerita tentang Dajjal pada satu pagi. Fa khaffatta fihi wa rafa'ta. Engkau rendahkan suara dan kita bercerita dan kau nak tinggikan suara. Sejak rendah sejak tinggi. Hatta sehingga dhananna, kami menyangka dia tu Dajjal tu fi ta'ifatin nakhli, dan rumpun tamar. Somewhere in between pokok tamar tu ada Dajjal. Jadi kejap kau tinggikan suara, kau dengar suara sebab Dajjal ada dekat-dekat kat situ. Nabi kata apa? Faqala Rasulullah SAW, faqala ghairud dajjali akhwafuni alaikum. Lain daripada Dajjal sebenarnya, Nabi kata, akhwafuni, lebih menakutkan aku, alaikum, terhadap kamu. Mana aku lebih bimbang kepada kamu, pada aku ni, benda menimbangkan aku, lebih menimbangkan aku bukan Dajjal. Ada benda lain aku bimbang lebih terhadap kamu ni, bimbang kena kepada kamu. In yakhruj, kalau Dajjal keluar, wa ana fikum, aku di tengah-tengah kamu, fa ana hajijuhu dunakum, aku penghujah dia, aku berhadapan dengan dia, dunakum, kamu tak payah berhadapan dengan dia, kamu tak payah sibuk, kamu ke tepi, aku hadap dia. Wa in yakhruj, kalau dia keluar, Dajjal ni keluar, walastu fikum, aku tak ada tengah kamu. Ini masalah kita sekarang ni. Kalau Dajjal keluar, Nabi tak ada, nak buat apa ni? Cari tok guru ke? Cari ustaz sekian ke? Cari apa ke? Nak nyuruh belakang siapa? Siapa patut saya belakang, siapa patut kita nyuruh? Nabi tak ajar macam tu. Jadi kalau kita dengar kumpulan tu kata, Dajjal akan keluar, inilah cara kita menyelamatkan diri kita, semua bohong. Semua bohong belaka. Sebab apa? Nabi kata, famru'un hajiju nafsih. Setiap individu ni adalah penghujah diri masing-masing. Semua orang ni ada berhadapan dengan Dajjal ni, masing-masing kawal diri masing-masing. Tak ada siapa kawal orang lain, tak ada siapa tolong orang lain. Maksudnya tak ada siapa boleh jadi macam, okay, tak apa, ustaz ni boleh tolong kita. Tak ada. Yayasan taklim ke dan sebagainya, kalau Dajjal datang yang menyuruh yayasan taklim. tak ada kaitan sebenarnya. Sebab apa? Sebab baginda dah berikan garis panduan. Mana maksud dia, apa yang bertentangan dengan ajaran Rasulullah SAW pasti bukan daripada Islam. Kenapa pergi ikut benda berkenaan? Nak selamatkan diri kita simple je. Segala benda-benda yang syubhah, yang dosa, yang khurafat dan dongeng dan sebagainya, tinggalkan. Maka selesai masalah. Ini tapi kan yang buat tu ustaz juga. Itu Dajjal lah tu. Kita masalah kita Nabi tak ajar tapi ustaz tu buat. Kita nak main macam tu lagi. Tak ada dalam diri kita satu persatu keputusan. Hanya Nabi SAW kita patuh. Hanya pahaman para sahabat kita ikut. Ada juga orang salah faham juga. Dia faham, dia ikut sunnah. Tapi faham para sahabat tak ikut. Apa para sahabat faham daripada dalil, tak faham. Macam orang-orang yang kata, contoh, orang yang kata siapa sentuh perempuan batal wuduk, bid'ah. Orang tu memang confirm tak faham. Sebab para sahabat tak faham macam tu. Mana apa benda yang dikatakan khilaf madhabi, kita tak khilaf lah. Tak boleh belajar juga. Ya, masalah apa sembahyang baca kuat, baca perlahan bismillah tu. Ada baca kuat ni bid'ah. La ilaha illallah wa syarikalah. Datang belajar mana? Saya tak faham sekarang. Benda tadi ada para sahabat kata, dia macam ni tau. Dalil. Sahabat kata apa? Jangan main dalil kata. Jangan buat macam tu. Sebab para sahabat bukannya orang-orang yang belajar Quran macam kita belajar. Mereka belajar Quran 10 ayat, faham, hafal, amal, baru pindah baru. Bukannya macam kita belajar betul lah kan. Harfiah satu ayat tu belah. Kan kita tak jumpa dah lepas tu. Dia orang belajar, faham, amal baru mereka lompat pada yang baru. Bukannya mereka buat macam kita. So jadi masalah pemahaman tadi kita terima pakai. Itu sebab para ulama yang muktabar tidak pernah mentabdikkan benda-benda yang datang daripada fahaman para sahabat. Setelah ada para sahabat, kita angkat tangan. Okey, kita kata ini lagi kuat pasal ada dalil. Mungkin sahabat tadi mungkin ijtihad dia. Stop situ je. Tapi tak ada kita kata bid'ah. Ini kadang benda bid'ahkan semua sekali. Pantang dia ambil pedang. Ini bid'ah. Janganlah, kan? Belajar. Suruh belajar. Jadi segi asasnya maksudnya tak ada siapa-siapa ada hak. Kalau dia kata kita faham konsep itu, mana Quran dan Sunnah, fahaman para sahabat, maka selesai masalah. Tak ada pening kepala. Macam baru ni ada orang dia keluarkan dia ambil ayat Quran ayat surah An-Nisa ayat 64. Bila dia ceritakan berkenaan dengan tajuk dan jika mereka datang pada engkau ya Rasul wahai Muhammad dan minta ampun kepada Allah Taala, maka engkau minta ampun juga kepada mereka, maka mereka akan dapati Allah Taala Maha Pengampun dan Penyayang. Ada ustaz kat televisyen tu kata, tengok ini ada dalil bahawa kalau siapa-siapa nak istighfar pergi kubur Nabi. Memang tak kena langsung. Sahabat tak pernah faham macam tu, dia faham macam tu. Macam mana saya tak tahu. Mana dia kata dalil tu mungkin macam logik. Tapi apa? Sahabat faham tak benda tu? Kalau sahabat tak faham dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, maka tinggalkan. Jangan kita ni. Selesai masalah.
Itu Nabi kata dalam tajuk ni, famru'un hajiju nafsih. Kalau aku ada Dajjal datang, aku hadapi dia, kamu jangan bimbang. Tapi kalau aku tak ada nanti, maka setiap manusia ni penghujah bagi diri masing-masing. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah Ta'ala lah penggantiku bagi setiap orang Islam, setiap Muslim. Allah Ta'ala akan jaga. Mana itu yang Nabi SAW sabdakan. So dalam konsep ini, macam Dajjal ni antara benda yang bahaya. Macam para anbiya, tak ada para anbiya datang kecuali memperingatkan kaum tentang Dajjal. Maksud dia benda bahaya. Maksud dia setiap kaum tadi mesti ada, orang kata, berjaga-jaga dengan tentang perkara ni. Namun begitu, jaga-jaga tadi bukan maksud dia kita buat satu kultus ke, satu mazhab ke, satu fahaman ke, satu pertubuhan ke untuk menyekat Dajjal. Sekat Dajjal daripada datang. Mana boleh? Dia akan datang. Dia salah satu tanda-tanda kiamat. Ya, dia akan datang. Tapi datang dia tadi, anda disuruh supaya apa? Bersiap sedia dengan apa? Amalan dan juga ilmu daripada sunnah Nabi SAW. Tu je. Kan kita dah tahu benda tu putih dengan hitam. Pasal Nabi kata pada Umar, bila Umar bin Khattab anhu, dia buka lembaran-lembaran daripada suhuf golongan terdahulu, lembaran orang terdahulu tentang apa agama. Umar gembira. Tapi Nabi SAW marah. Umar buka benda tu kan, Nabi marah. Umar ni bukannya orang yang kita kata apa, mudah terpesong kalau ikutkan dari segi dari nas-nas yang datang. Dia ni syaitan lari tengok muka dia. Umar kan, dia ni kalau dia datang, bahkan teguran dia banyak benda. Dia tegur dalam Islam ni, dalam kehidupan dia tegur banyak benda. Dia tegur benda tu jadi syariat, turun Al-Quran berkenaan ni teguran dia. Macam dia kata, Rasulullah, kalau benda ni, kalau macam ni kan lagi bagus, kalau macam ni kan lagi bagus, dia sebut itu. Maka Rasulullah pun diam, tak lama pun turun Al-Quran mengiyakan apa kata-kata beliau. Tetapi beliau bila dapat lembaran tadi, Nabi marah. Nabi kata, wahai Umar, engkau ragu-ragu kepada urusan ini ke, wahai Umar? Nabi kata, aku telah tinggal kamu di atas satu urusan yang mithlal bayda, seperti bukit bayda, satu bukit berkaitan Mekah. Yang bukit ni tadi, lailuha ka nahariha. Tak tahulah, mungkin batu tu luminescence kan. Malam ke siang sama je. Takkan siapa kita lintas malam kita nampak dia, kita lintas siang kita akan nampak dia. Takkan terpesong daripada tanda ni kecuali orang yang halik, yang akan binasa. Maksud dia macam tu. Islam ni terang nyata. Tak ada macam ni ada rahsia dalam rahsia. Rahsia dalam rahsia. Kena ambil dalam apa peringkat ke-15. Contoh macam selagi tak habis 3 juzuk dengan saya tak dapat ilmu ni. Tak ada dalam Islam. Ni kadang-kadang ada orang guru-guru buat macam tu kan. Ilmu kita ni rahsia. Rahsia dalam rahsia. kan. Dan sekali dia sesat. Bukan anak murid tersesat, guru-guru tersesat sekali. Tak seriously, tak ada dalam Islam macam ni. Maksud dia, bila kita macam dalam hadis ni, dalam ayat ni, berhadapan dengan kiamat. Nabi, lelaki tu kata, dia tanya benda tu, Nabi divert dia terus. Daripada benda yang tak penting, itu tahu tarikh, waktu, bulan, minggu, hari dan sebagainya berlakunya kiamat, kepada apa? Apa engkau siapkan? Pasal itu lebih penting. Kadang kalau kiamat berlaku besok pun, tak ada kaitan. Masalah kita tak boleh ubah benda berkenaan. Tak boleh, Allah janganlah jadikan kiamat. Kiamat pasti berlaku. Contoh macam nyawa kita sampai bila? Panjang ke pendek? Pun tak penting juga. Kan bila kita akan mati? Pun kita tak penting di situ. Yang pentingnya apa? Apa kita siapkan untuk mati? Masa mati pasti berlaku. Janganlah pergi makan pil ini, pil itu dan sebagainya, takkan mati. Pasti mati. Kan? Pergi minum macam bukan-bukan jus tok guru lah, jus nenek guru dan sebagainya semua ada. Mak guru pun ada. Tok guru, mak guru dan sebagainya. Masalahnya kita kata benda tu tadi kalau kita extend, tak boleh extend pun. Kalau extend sekalipun tak penting. So Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala nyatakan apa? Tentang orang-orang yang dipanggil sebagai apa? Musyrik dan juga orang Yahudi ni. Allah kata apa? Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayah. Kamu pasti akan dapati mereka ni kumpulan manusia paling sibuk tentang kehidupan. Paling tamak, paling hirs. Paling berjaga-jaga tentang kehidupan. Apa benda yang menguntungkan kehidupan, diorang akan cepat nak. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatim. Wa minal ladzina asyraku. Dan orang-orang musyrik pun macam tu juga. Orang yang menyekutukan Allah Ta'ala pun perangai dia macam tu juga. Depan sikit kot. Okey. Bukan. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatim wa minal ladzina asyraku. Yawaddu ahaduhum law okey. Depan sangat dah ni, atas sikit. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana. Kamu akan pasti dapati mereka ini ahrasan nasi ala hayah,
manusia yang paling, Yahudi paling nakkan sibuk dengan kehidupan. Yawaddu ahaduhum, nak mereka ini kalau boleh, lau yu'ammaru alfasanah, kalau boleh mereka nak dipanjangkan umur mereka ni 1000 tahun. Kalau boleh 1000 tahun. Wa minal ladzina asyraku, orang menyekutukan Allah macam tu juga. Jadi konsep macam ni, kita perhatikan golongan Yahudi perangai macam ni. Dan golongan yang kita kata apa? Mana ayat tu nah? Ayat sikit-sikit je. Tu 96. Lajak dah tadi. Okey. 96 okey. 96. 96 surah Al-Baqarah Mana mereka ni dan orang-orang yang ahli kitab ni, dia sungguh-sungguh sibuk nak hidup lama. Kalau boleh jangan kiamat kalau boleh. Kalau jangan kiamat langsung. Mana boleh elakkan budak dia penyebab kiamat, bunuh dia supaya jangan kiamat, dia kata. Ni akan kiamat, bunuh dia. Mana kalau boleh apa yang tak jadikan jadi kiamat, apa? Dia bunuh, sekat, jangan kiamat jadi. Dalam Islam kita tak diajar untuk sekat kiamat. Tahu tak? Nabi tak pernah ajar kita ilmu sekat kiamat, tahu? Nabi bagi tahu tanda kiamat untuk menerangkan baginda ni adalah utusan Allah Taala, dan kadang-kadang tanda kiamat tadi perlukan kita punya stand. Maksudnya kita kalau benda tu fitnah, kita perlu berada di mana? Itu ada matlamat asal Bila Nabi beritahu kiamat itu tanda-tanda dia macam mana, bukan supaya kita ni ambil apa cara jangan jadikan berlaku. Contoh macam antara tanda kiamat, bangunan akan orang berlumba-lumba meninggikan bangunan di kalangan orang-orang miskin, apa kedana kan. Apa orang-orang yang orang Arab yang penggembala kambing kan, baju tak cukup, kain tak cukup, minta-minta pada orang ramai, pantang dia tarah tangan. Tapi orang-orang ni nanti berlumba-lumba bina bangunan. Bila start keluar je minyak di tanah Arab dahulu, dah start blooming kan. Dapat minyak terus, sekian. Mana kadang-kadang dia buat rumah besar-besar, tak tinggal rumah, tinggal kereta. Dia ada badui-badui macam tu. Dia buat rumah besar-besar, tak tinggal rumah, dia tinggal kereta. Dia suruh duduk kereta, dia happy je. Dia kelakar dia, tapi cerita dia kalau kita perhatikan balik kisah ni, maksud dia benda tu tak ada para ulama kata pula, ulama-ulama di tanah Arab kata, tuan-tuan sekalian, oleh kerana ni tanda kiamat jangan buat. Faham tak? Jangan buat benda ni, nanti kiamat jadi lagi cepat. Tak disuruh kita. Ataupun contoh macam antara tanda kiamat, dihiasi masjid. Kan kita kata orang hias masjid je, apa salah hias masjid? Nanti kiamat jadi. Faham tak? Dalam Islam tak disuruh kita belajar tentang tanda kiamat, sekat tanda kiamat tadi. Tapi disuruh kita contoh macam ada yang stand. Contoh macam masalah bila Nabi kata antara tanda kiamat nanti akan muncul kaum dalam umatku yang Nabi kata aku tak nak jumpa mereka. Antaranya wanita kan, dua-dua kumpulan. Satu lelaki yang kaumun, satu kaum yang lahum siyat, mereka ada cemeti ka adnabil baqar, seperti ekor lembu. Ia berhanas dipukul ramai dengannya. Kemudian nisa kasiyat ariyat, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Kan? Ni kata Nabi sebut sifat mereka kan. Nabi kata sifat tersebut Nabi sebut. Maksud dia kita ni orang wanita muslimah elakkan diri jadi ahli ni. Maksud dia larikan. Ini rupa macam hampir menyerupai yang apa Nabi sebut. So kita larikan diri. Faham tak? Itu cara dia. Bila kadang-kadang tanda kiamat itu. Tapi bukan maksud dia kita jangan buat supaya kiamat tak jadi. Faham? Jangan buat benda ni kiamat jadi. Jangan macam jangan nanti kiamat jadi kan. Jadi last sekali mungkin ada orang dia punya kepala dia nanti sebelum kiamat ada khilafah dahulu. So jangan jadi khilafah. So lama sikit kita hidup, dia kata. Faham tak? Tak ada dalam Islam macam tu. Anda tak dipersoalkan berkenaan tempoh panjang masa atau lama masa suatu perkara. Mana dalam ayat tadi, ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-96 tadi, kamu pasti akan dapati mereka ni adalah manusia paling paling tamak dalam kehidupan ni. Nakkan hidup kau boleh lama. Wa minal ladzina asyraku, orang menyekutukan Allah Taala macam tu juga. Saya perhatikan orang-orang yang kata tak nak kena musibah, pakai cincin kokak, pakai kayu sekian. Dia sebenarnya lari daripada apa? Perasan tak? Dia nak kekal hidup. Kalau ada air ni minum boleh hidup 1000 tahun, dia akan minum. Kan kalau dia kata nampak apa Candi Borobudur, dia kata ada air telaga tu, air lubang tu, kalau celup tangan nanti akan jadi untung dan sebagainya. Celup. Itu masalah dia. Benda berkenaan pasal ini perangai orang yang menyekutukan Allah Taala. Pasal orang tak menyekutukan Allah Taala tahu untuk untung rugi, kan? Untung rugi, masalah masalah nasib baik, nasib malang dan sebagainya. Aturan Allah SWT dia hanya berserah pada Allah Taala, tidak pada yang lain. Adapun orang yang menyekutukan Allah Taala, dia akan nampak Allah ada kuasa, ini pun ada kuasa. Dia akan nampak banyak choices, tahu tak? Either dia pergi pada Allah untuk minta, macam iblis buat. Dia minta pada berhala. Macam Firaun buat contohnya lah. Dia lari macam tu. Dia ada choices pada dia. Sedangkan iblis walaupun dalam keadaan dia salah, jahat dan sebagainya, dia murkai Allah Ta'ala, dia buat benda betul. Dia tak minta kecuali pada Allah untuk apa? Panjang umur.
Dia tak minta pada benda lain. Tapi orang menyekutu Allah Ta'ala, nampak tak? Pakai cari kain apa, kelapa tumpat lah, buluh tumpat lah, keris apa 7 lok lah. Lepas tu apa nama kemian ni, macam-macam. Dan saya perasan kan, banyak orang yang menjual benda ni. Kalau kita perhatikan macam dekat Mekah dahulu kan, golongan apa, salah seorang penceramah yang sekarang sibuk, diperkatakan, dia kata apa, Wahabi ni apa, penumpah darah dan sebagainya. Dia terkenal. Saya sebenarnya secara pribadi, penceramah ni saya tak kenal dia. Saya ingat waktu time saya apa duduk dekat Malaysia, sebelum saya keluar belajar kat Sudan dahulu. Saya ingat memang ada saya terdengar nama dia. Pasal dia buat kelas dekat Perak, dekat Kedah. Dekat Kedah dia buat kelas tafakuh. Jadi budak-budak nak pergi Mesir, pergi kelas tafakuh dengan dia. Pergi belajar dengan dia. Baguslah. Saya dengar ketika tu orang puji dia sangat, banyak ilmu dan sebagainya. Kononnya duduk kat Mekah lama, hafal Bukhari Muslim. Kononnya. Saya kata kononnya sebab apa? Saya ingatkan ketika tu saya tak tahu. Saya pindah belajar pergi ke Sudan, kemudian pergi ke Yaman tahun 98. Tahun 1989 saya dengar kat Mesir, budak-budak dekat Mesir rajin panggil dia datang ceramah. Ini peliknya. Dah duduk tanah Arab, kau belajar Melayu pasal. Tak tahu kenapa lah. Kau dah Syekh Arab bersepah dekat Mesir tu. Panggil lah orang Arab tadi mengajarkan kita, lebih baik daripada kita belajar dengan orang yang ni. Memang kita pergi sana untuk mengambil ilmu mereka. Kau orang yang belajar daripada, ada separuh tu keturunan para sahabat, separuh mereka ni adalah keturunan para sahabat yang datang ke sana, ke Mesir. So mereka ni adalah orang yang memang tahu tentang ilmu-ilmu Islam. So belajar dengan mereka. Ni panggil juga Syekh ni. Datanglah daripada Indonesia, pergi belajar mengajar kat Mesir. Ini saya diam, tak ada masalah. Until satu kali tu, saya masih tak ada keputusan tentang dia. Cuma saya tak berminat dengan dia. Pasal dia mengajak pada Sufism. Tapi satu kali tu, salah seorang kawan saya pergi Mesir. Balik dari Mesir, dia bawa balik CD. Dalam CD tu, ada ceramah Syekh ni lah. Yang kat televisyen sekarang ni, yang sibuk kecoh tajuk apa, Wahabi membunuh. Okay. Syekh ni, dia tak tahulah Syekh ni apa nama dia. Okay. Saya tak kenal sangat. Okay. Cerita dia sini. Jadi budak ni bawa CD tu pada saya. Dia kata, ni bagus ni, orang ni sekian-sekian. Saya ambil satu, saya dengar. Satu file yang dia tunjuk saya, bahaya Wahabi. Saya pun dengar lah, Saya dengar start awal je. Pasal orang kata dia ni hafal Bukhari Muslim, belajar Sahih Muslim dan sebagainya. Dengar tu saya okey. Tak apa, pasal kami di Yaman kami belajar Sahih Muslim juga. Saya dengar lah dia ceramah. Lepas tu dia keluarkan statement dia. Dia kata, simahum at-tahaluk. Actually lafaz hadis ni datang dalam Sahih Muslim. Tanda mereka ni mencukur kepala, menggondolkan kepala, dia kata. Lepas tu dia sebut, tidak ada satu firqah, baik Sunni maupun Syiah, yang menggondolkan kepala selain Wahabi, dia kata. Bahkan mereka menggondolkan kepala wanita. Saya macam, pasal kami di Yaman, kami duduk depan dengan orang-orang macam ni, yang kita kata yang mengaku Salafi Wahabi ni, yang mengaku Salafi tak mengaku Wahabi. Okey, mengaku Salafi ni rambut dah panjang. Kami ni kadang-kadang kalau tengok rambut saya panjang tu, kan saya sengaja malas gunting rambut. Guna pendek, orang kata saya muda. Faham tak? Orang kata macam mudanya ustaz. Jadi saya biarkan rambut saya panjang. Okey, kadang-kadang tu biar orang nampak macam okey, tua rupanya budak ni, dia kata. Okey. Jadi rambut tu dia orang pasal dia ikut apa, memang dia jarang-jarang gunting. Rambut dah panjang. Saya tengok, saya biasa tengok dekat Yaman. Kumpulan-kumpulan yang suka macam ini bid'ah ni kan. Rambut dah panjang. Datang dengan orang ni, dia kata tidak ada firqah Sunni maupun Syiah. Dia tipu. Pasal apa dia tipu? Sebab kalau dia belajar Sahih Muslim, Imam Nawawi rahimahullah nyatakan dalam syarah Sahih Muslim, nyatakan kumpulan yang dimaksudkan oleh Nabi adalah Khawarij. Datang dia kita balikkan kata Wahabi. Maksud dia tipu ke dia bohong? Kalau dia belajar betul, takkan dia keluar ayat ni. Bagi saya, start dari tu saya katakan kawan saya, jangan dengar orang ni. Dekat Yaman, saya isytiharkan direct. Saya kata orang tak boleh pakai. Sekali dia menipu atas nama Nabi, kan dia applykan maksud hadis tadi kepada orang tentu yang dia musuhi. Mana boleh macam tu? Itu hadis Sahih Muslim. Para ulama turun-temurun telah mempelajari hadis berkenaan, tahu Nabi tuju pada siapa. Datang dia, ini adalah pada Wahabi, mereka gondolkan kepala wanita. Saya kata, datang mana? Dan apa yang sebenarnya ni, satu sejarah pendidikan, apa yang diceritakan oleh dia kata berlaku pembunuhan di Taif, di Mekah dan sebagainya kepada ni, itu kisah tu berlaku pada zaman kerajaan Saud mula dibina dengan nasihat daripada Muhammad bin Abdul Wahab. Betul, nasihat dia, orang-orang yang buat kubah-kubah pada kubur ni, dipecahkan kubah tadi. Cuma ada kampung-kampung tu nak pertahankan, tak nak pecahkan. Kerana apa? Nak sembah juga. Jadi atas nama kerajaan, macam kalau Arkam diserang kan, ditangkap oleh polis lagi macam, jahatnya diorang menangkap Arkam dan sebagainya. Mereka buat benda sesat.
So yang buat kerja tadi bukannya Muhammad Wahab, siapa? Kerajaan Saud atas nasihat fatwa daripada ulama Saudi ketika itu Muhammad Wahab. Maka dipecahkan, datang orang kampung tadi cuba nak mempertahankan. Itu masalah dia. Mana tajuk tadi kerajaan datang orang kampung tak boleh, jangan pecahkan, kami hormati kubah-kubah wali-wali ini. Mana dalam Islam kita suruh pertahan kubah wali? Bahkan benda tu membawa pada syirik, menghalang kerosakan lebih besar, walaupun benda tu asalnya tanah tu tanah dia. Rumah tu rumah dia. Tapi dengan banner macam tu, contoh macam orang, katakan ada orang tu, dia banner rumah dia daripada kaca. Tembus nampak dua dadam. Soalan, itu tanah dia, rumah dia, betul? Itu hak dia ke hak orang lain? Hak dia lah, nantak dia nak buat macam tu. Tapi kalau dengan perbuatan dia banner rumah macam tu, lepas tu ada kereta aksiden depan rumah dia, berkali-kali, dengan sebab nak tengok apa dalam rumah, contohnya, kan nampak kejap lagi kan anak dara dia keluar pakai kemban, langgar. Lepas tu cakap, okay, kerajaan buat apa? Biarkannya, itu tanah dia, harta dia, milik dia. Tapi apa patut buat? Kena cat lah. So dia cat, tak cat kan pecahkan. Pasal benda ni menyekat kerosakan lebih besar. Itu simple je. Takkanlah belajar dengan wali-wali dekat Mekah lama tak belajar benda macam ni. Kan? Bagi saya benda nonsense. Kan? Satu benda yang karut untuk orang tu mengatakan benda dia tak faham ke? Atau sengaja buat tak faham? Tapi hadis Nabi tadi dia syarah dengan macam tu. Bagi saya itu tak ada alasan. Tak ada excuse. Salah faham berkenaan dengan tafsir atau penjelasan hadis Nabi, sedangkan dia kata dia hafal hadis Nabi berkenaan, bagi saya ini nonsense. Kata telah menghafal musnid, ada sanad dan sebagainya, tapi macam ni faham dia, ini bohong, menipu. Ini bagi saya tak logik. Benda berkenaan tak boleh kita faham macam tu sekali. Mana maksud dia? Kumpulan ni, dan dia juga orang yang mempertahankan kekok-kak. Kalau buka dalam internet, buka dalam YouTube tak ada kayu kokak ni, ada khasiat dan sebagainya. Dia samakan Panadol, punyalah tak bijak. Bagi saya lah, tak bijak sebab apa? Dengar sini. Simple je. Kan Islam kita belajar benda fizikal, benda tak fizikal. Benda fizikal macam ni, ada pisau orang tikam kita mengelak. Kita mengelak kita elak je, orang tu kata, jangan lari. Dia kata, kita elak lagi. Kita elak je, syirik. Kau takut pisau. Kalau kau betul takut Allah Ta'ala, kau tunggu, kau jangan lari. Tak, Nabi tak ajar macam tu. Pakai Nabi pakai baju besi. Nampak tak? Benda fizikal, mana macam racun membunuh. Fizikal. So, jadi kita dan Islam takut, elakkan diri dan sebagainya. Anda tak ditanya pun oleh mana-mana pihak. Bahkan dalam Islam, warid anda kena belajar. Belajar pakai baju besi. Belajar menunggang kuda dan sebagainya. Bukan macam tunggu, kalau nak mati, mati juga. Kan? Tak mati kalau bukan berpantang maut sebelum ajal. Kalau belum ajalnya takkan mati. Iyalah, logik akal. Tapi masalah sekarang ni Allah Ta'ala letakkan asbab. So anda mengelak dengan asbab yang zahir. Contoh macam Panadol tu zahir. Memang betul masuk perut kita tak nampak. Tapi kalau panggil doktor, Panadol ni ada apa? Dia pun sebut, dia kata dalam tu ada paracetamol lah benda, tahu nama-nama benda tu, kimia ini masuk dalam badan anda, dia reaksi dengan darah anda, bla 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 bla, langgar otak anda akan rasa tak sakit. Dia menyekat kesakitan je. Anda sakit dah lagi sebenarnya. Cuma dadah tu tadi menyebabkan anda rasa tak sakit. Itu sebenarnya. Itu sebab dia macam saya sering ulang, saya kata jangan makan Panadol sangat. Bukan maksud saya biar sakit berguling-guling jangan makan. Maksud dia kalau boleh tahan jangan makan lagi. Sebab sebenarnya bila sakit tu datang suruh kita diam-diam, jangan merayau. Ni dia sakit nak merayau juga, makan Panadol, lepas tu sakit makin rosak badan. Jadi Islam tak digalakkan. Anyway, benda tu fizikal. Macam kita kata pisau kita tak ambil koyak atau tikam badan kita koyak. Itu benda tu fizikal. Panadol fizikal. Yang ini kayu kokak. Sebab apa? Sebab kayu ni ada batu Nabi Nuh. Kemudian tongkat Musa. Kemudian sekian. Kalau letak nanti, binatang ni, orang sayang. Siapa kata? Tak ada dalil pun. Mana bagi saya nonsense. Mana orang macam ni dia mahu masuk televisyen cakap. Untuk menerangkan Islam pada umat Islam. Orang yang percaya khurafat dan tahyul dia letak macam ni. Mana itu sebab dalam ayat dia kata, wa minal ladzina asyraku, orang menyekutukan Allah Ta'ala macam ni perangai dia. Suka sangat benda-benda pelik-pelik ni. Yawaddu ahaduhum, hendak seorang mereka ni lau yu'ammaru alfasanah, kalau mereka nak hidup 1000 tahun. Tapi 1000 tahun tadi apa guna dia? Wa ma huwa bimuzahzihi minal azab an yu'ammar. Kalau sekalipun mereka diumurkan dengan 1000 tahun, tidaklah ia mengalihkan 1000 tahun tadi mengalihkan mereka dari azab Allah Ta'ala sekalipun diberikan umur tadi. Mana meaning that kalau anda dapat hidup lama pun tak beralih daripada neraka, tak dialihkan, tak diselamatkan dari neraka, anda tak guna hidup lama. Maksud dia. Sebab bila manusia di kadang-kadang ada awal hidup, ada mati awal, ada mati lewat dan sebagainya. Jangan sekali-kali menyalahkan takdir Allah Ta'ala. Jangan kata, ish kesianlah budak tu, habis tak ada siapa tempat bergantung. Ataupun, budak tu kesiannya mati awal. No such thing.
Sebab Allah Ta'ala, pasal kita kata pengalihan manusia daripada api neraka tadi, Allah Ta'ala lebih mengetahui. Kadang mungkin Allah Ta'ala tahu, kadang anda kata dia hidup lama lagi, dia akan buat maksiat. So Allah Ta'ala alihkan awal-awal dia, dengan cara matikan dia dahulu. Allah Ta'ala lebih mengetahui. Jadi kita redha dengan apa? Ketentuan Allah Ta'ala, bukan kita menentang ketentuan Allah Ta'ala. Ini tajuk dia. So maksud dia, kalau kita kata kiamat itu nak tahu, tak payah tahu pun. Dajjal datang dari arah mana, tak payah tahu pun tak apa. Pasal apa? Dia akan datang bertentangan dengan ajaran Rasulullah. Itu je. So belajar Islam, belajar sunnah Rasulullah SAW, belajar apa yang Rasulullah SAW tuntut dari kita, faham macam para sahabat faham, dan anda selamat. Tapi kadang kata anda tidak belajar apa yang para sahabat belajar hari, tak tahu Quran sunnah, lepas tu kemudian anda tak selamat. Sebab apa? Aku bayar orang sekian, aku salam dia tu, ambil perjanjian. So jadi kalau benda datang nanti, diselamatkan aku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa benda jadi macam ni? Kan benda simple je. So simple. So Nabi ajar kan, wallahu basir bima ya'malun, dan Allah Ta'ala melihat berkenaan apa yang mereka kerjakan. Itu ayat Quran surah Al-Baqarah 96 tu. Itu jadikan sebagai satu garis panduan. Yang sibuk nak hidup lama je. Tak ada salah. Kalau sakit makan ubat, kalau sakit pergi berubat dan sebagainya, silakan. Tapi jangan untuk hidup lama kerana soalan kerana apa hidup lama? Kan? Kalau dia kata untuk elakkan kita masuk neraka Allah Ta'ala, yes. Tapi kalau dia kata untuk biar kekal seronok saja, tak guna. Jadi lelaki berkenaan dia kata kepada Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, dia kata mata sa'ah. Nabi kata wahak, apa hal kau ni kata? Innaha kainah, ia pasti berlaku. Fama a'dat talaha, apa kau sediakan untuk ya, apa kau sediakan diri kau untuk kiamat tu? Apa kamu siapkan? Nabi kata. Pasal itu lebih penting daripada kita tanya bila. Tarikh panjang pendek tidak memberi kesan apa-apa. Cepat mati ke, lambat mati ke kita, tuan-tuan sekalian, tak ada masalah. Bila kita selesai saja ni, selesai kadar rezeki kita, selesai berkenaan dengan urusan kita kat dunia ni, kita akan tinggalkan. Cepat atau lambat. As long as masih lagi ada intermingle kita punya qadar. Macam orang tu kena jumpa kita dahulu. Maka selagi tu kita akan mati. Pergilah mana pun, lompat terjun bangunan takkan mati juga. Bila patut mati tu Allah Ta'ala lebih mengetahui. So kita kata dari segi asasnya, bila patut berlaku dan sebagainya, tak ada masalah. Jangan ada orang kata macam ish. Kalau hidup lagi sempat kot. Tak. Cepatnya mati, lambat tak dan. Tak. Pasal masa, waktu, peluang dan sebagainya Allah Ta'ala beri pada manusia ni adil. Orang umur 60 tahun mau mati, adil. Orang 30 tahun mati pun adil. Jangan salah faham. Bagi kita nampak macam tak sama waktu dia, kan? Tapi anda tak tahu apa yang orang tu alami. Pasal manusia kadang mungkin 30 tahun dia alami kehidupan dia melebihi pengalaman orang yang 60 tahun. Pasal di mana dia membesar, dengan siapa dia berkawan, siapa yang ajar dia, apa dia dengar oleh telinga dia, benda tu bukan kita kawal. So jadi bila kita kata tidak ada aturan berkenaan cepat atau lambat tadi, jangan tanya tarikh. Yang penting apa? Apa kita buat siap untuk ke sana. Nabi kata, fama adat talah, apa kau siapkan untuk dia? Qala, lelaki berkenaan kata, ama inni, adapun aku ni, dia kata ya Rasulullah, lam a'ud laha, aku tak siapkan laha untuknya, untuk kiamat ni, kathira salatin wala siyamin, aku tak siapkan untuk dia banyak solat, banyak puasa. Dan dia actually dia baru masuk Islam. Mungkin baru masuk Islam kan, dan mungkin tak faham sangat kan dari segi ibadat. Pasal ada bahkan dalam kisah para sahabat dahulu, seorang lelaki tu tak dan semayang pun. Pergi jihad fisabilillah, the first day dia masuk Islam, tak dan solat lagi, dia pergi masuk terus masuk mati syahid. Dia duduk dengan Nabi SAW macam tu kan. Nabi kata ni dia masuk menyerbu dahulu ke dalam musuh. Ada yang tak sempat semayang pun. Jadi kita kata dalam konsep ni memang itu sebab kita kata tajuk dia pasal yang memasukkan anda ke dalam syurga bukannya amal anda, tapi apa? Rahmat Allah. Dan rahmat Allah Ta'ala tidak akan bergantung pada untuk anda ni berdasar apa? Sincerity anda dan effort anda buat. Itu je. Berapa sincere anda buat perbuatan? Sincere tak? Tak sincere. Sebab apa? Ada lagi tengah tu. Ni corner sikit, divert sikit, habis. Mungkin kadang-kadang banyak benda kita buat kan tu sebab saya kata tadi, orang umur 60 tahun. Tapi banyak benda yang dia buat tadi, apa? Semuanya kerana orang sekian. So, mungkin ada 30 tahun saja hidup, tapi apa? Semua lillahi ta'ala. Atau mungkin 20 tahun je hidup. Berapa minggu dia balik kan? Dia balik berapa? 5 tahun je dia balik. Tapi apa? Semua dia buat lillahi ta'ala. Ada macam tu. Pasal kita kata pasal di sisi Allah Ta'ala, bukannya kita punya masalah jumlah banyak mana. Pasal tajuk dia adalah effort dan juga sincerity. Mana effort kita buat, apa kita buat? Betul tak kita buat lillahi ta'ala? Mana niat kita kenapa? Jadi itu nilai sebenar seorang itu. Jadi dia kata pada Rasulullah, dia kata ama ini adapun aku Rasulullah,
lam a'uddalaha, aku tak siapkan untuknya, untuk kiamat ni, kathira salatin wala siyam. Aku tak siapkan untuk kiamat ni banyak puasa, banyak solat, banyak puasa. Walakinni uhibbu Rasulullah, uhibbullaha, walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Tapi aku ni saya cintakan Allah dan juga Rasulnya. Cintakan Allah dan juga Rasulnya. Ini sedaplah bila dengar hadis ni. Actually betul. Nabi pun kata pada dia, qala, baginda bersabda, fa anta ma'a man ahbabta, maka engkau, Nabi kata, bersama orang yang kau cintai. Qala Anas, berkata Anas bin Malik berdasar hadis ni, fama farihal muslimun, tidaklah bergembira orang Islam bisyai dengan sesuatu, farhahum, seperti gembiranya mereka, bihadzal hadis, dengan hadis ini. Maksudnya kalau dalam diri orang tu ada cinta Rasulullah SAW, benar cinta tadi, maka cinta tersebut akan menyebabkan dia bersama dengan Rasulullah SAW. Itu poin sebenar. Maksudnya dalam hadis ni, walaupun kita kata benda tadi macam jadi one way ticket, easy ticket lah, benda macam bonus, tiket cabutan bertuah yang Nabi berikan, mana kalau kau bersama dengan siapa-siapa yang kau cintai. Tapi tajuk dia masih level sincerity. Dan kita salah faham pasal dalam tajuk ni, para sahabat kecintaan mereka pada Rasulullah bukan macam kita. Kan kita kata macam Ustaz Ridwan itu, dia waktu dia ceramah berkenaan tajuk ni, mencintai Rasulullah SAW dengan mengikut para sahabat Rasulullah SAW. Cara para sahabat, cinta Rasulullah dengan cara para sahabat. Dia, Ustaz Ridwan sedap, dia cerita tentang seorang guru dia daripada Pakistan ke mana entah, dekat Madinah tu, ceritakan, dia bayangkan. Dia kata cinta Rasulullah kita dengan cinta Rasulullah dengan para sahabat cinta Rasulullah berbeza. Apa beza dia? Beza dia simple, dia kata. Dia kata, bayangkan, dia kata ada satu bukit tinggi, kemudian bukit tinggi ni tadi, Rasulullah tu duduk kat bawah. Kemudian ada tayar kereta lembu yang kayu tu bergolek daripada atas nak langgar Rasulullah. Akan ada muncul dua kumpulan. First kumpulan, ya Rasulullah lari, ya Rasulullah lari. Dia tak pergi pun, dia jerit je, Rasulullah lari. Satu kumpulan yang sibuk menjerit. Satu kumpulan lagi, apa? Dia tak sibuk menjerit, dia cepat-cepat lari ke depan tu, dia halang badan dia untuk sekat tayar tu daripada langgar Rasulullah. Okey. Jadi Ustaz Ridwan kata, guru dia kata apa? Kita yang kan zaman sekarang suka menjerit kan, menyanyi kan, ya Rasulullah, nyanyi nasyid kan. Itu cinta kita. Menampak jauh benda golek nak langgar Rasulullah, kita ni. Belajar Islam tidak. Kadang-kadang macam kita kata, macam orang yang kata bernasyid tadi, separuh tak tahu benda pun. Suara dia sedap, alhamdulillah sedap, diberikan kurnia Allah Taala, dia selalu sedap. Tapi Islam punya tajuk tak pernah dipelajari oleh dia. Take for granted, tak pernah belajar pun. Tapi dipanggil ustaz sebab apa? Sebab menasyid. Ustaz. Nasyid sebab ustaz. Itu je. Kan? Mana asasnya tadi dia cuba panggil Rasulullah. Macam orang kita maulid kuat-kuat kan? Maulid lah. Tapi ilmu Islam itu tak dipelajari. Sunnah Rasulullah tak buat. Tak laksanakan langsung. Kadang-kadang ni, bawah ni pun tak ada. Tak ada ni. Togel. Cinta Rasulullah tapi tak ikut Rasulullah SAW. Dalam benda yang free. Yang lain kena bayar. Ya, yang lain kena bayar. Nak pergi berjalan, pergi sekian, bayar. Nak pergi ni, kena bagi masa dan sebagainya. Janggut ni, ini benda free. Tak payah buat apa, perempuan tak ada janggut lah. Lelaki ada janggut. Ni free. Tak payah bayar, dia tumbuh je. Jaga je lah, itu je. Dia akan ditumbuh elok. Maksud dia, dalam arti kata lain, simple lah. Kita kata kesan tadi, yang para sahabat pencinta tu macam tu. Dia akan ke depan. Dan apa para sahabat buat selepas Islam, dia tak ada berkumpul macam ramai, ya Rasulullah, depan kubur Rasulullah. Tak buat. Tak buat benda berkenaan, tak buat depan kubur Rasulullah. Tak ada dalam masjid Nabi SAW, tak ada dalam masjid Quba, mereka tak pernah buat sekalipun. Itu bukan ajaran para sahabat. Kerana mereka tak faham cinta tadi macam kita faham cinta. Cinta kita macam style macam Romeo and Juliet lah, nyanyi dua pokok kan. Tapi mereka cinta tak buat kerja apa Nabi nak, apa Nabi impikan, diorang akan buat. Itu yang kita kata contoh macam, kalau tu sebab Imam Syafi'i kata, laulal fuqaha, kalau bukan para fuqaha, kalau bukan orang-orang faqih agama, awliya Allah fil ard, wali-wali Allah di muka bumi, falaisa lillahi wali, atau tak ada wali. Sebab apa dia kata yang tu? Sebab orang fuqaha yang nak belajar agama ni, dia orang lah sibuk, masa habis, sibuk dengan Quran, sibuk dengan hadis Nabi SAW. Itu maksud dia apa? Cinta Rasulullah. Itu yang dibuat oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah, Hasan al-Basri, Sufyan al-Thawri, Ibrahim an-Nakhai, Sufyan bin Uyainah, Az-Zuhri, semua sekali kita kata ulama-ulama tabi'in tu. Attab bin Rabah dan sebagainya, semua sekali. Termasuk juga ulama-ulama hadis. Seperti Imam Bukhari, Muslim dan sebagainya, habiskan waktu siang malam sibuk mentalaah hadis sebagainya. Cinta Rasulullah. Mereka zahirkan cinta macam tu. Itu para sahabat buat.
Dan kita sekarang ni cinta duk kan. Malah cerita Korea. Kan, kemudian bukan sini tempat lain. Kan? Jadi mana maksud dia? Bila ada sebulan sekali kita maulid. Tu cinta Rasulullah lah tu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa sal? Kan nak belajar macam saya terang kan dekat Masjid Shah Alam. Diorang bergendang, maulid di Ba'i apa tak ada dia buat, gedung-gedang. Saya datang dengan kawan saya kata habis dah. Kawan saya kata, aku menyesal aku ajak kau semayang sini. Dia sibuk pasal dia orang Arab kan. Dia nampak dalam majalah Masjid Sultan Salahuddin tu ada air automatik, ulur tangan keluar sendiri, dia kata. Dia nak cari, tak jumpa tingkat mana sebenarnya benda tu. Saya tak jumpa juga. Tak ada dah. Dah rosak dah. La ilah, patutlah budak tu berialah. Jadi budak tu pun datang dia cari kan, tak jumpa tempat tu. Saya kelakar lah. Waktu saya semayang kita balik dari Melaka, balik Mersing, nak balik ke rumah saya, singgah situ, kita solat dulu. Kan kita tak sampai masuk kawasan saya tak boleh solat jamaah kawasan dah. Jadi semayang saya kat situ. Sampai situ solat, lepas semayang dia kata lah, kalau aku tahu macam ni aku tak semayang, aku tak nak ajak kau semayang sini. Tapi tengok apa tu pesta, dia buatlah pesta, jual-jual barang bawah tu. Yang dalam ruang bawah masjid tu duk gedang, keceng-keceng. Tak tahu menari tidaklah, saya tak nampak. Selintas depan tu dia jual buku tu. Tak, kalau diorang guna waktu berkenaan ajarkan matan arba'in ke, hadis 40 ke, satu hadis Nabi dibaca, lebih besar pahala berbanding dengan benda berkenaan. Yang pergi datang gedung-gedang, kenapa? Kan yang datang dia tak tahu benda. Kalau dia ajarkan hadis Nabi, satu persatu dia ajarkan. Antara maghrib isyak tadi, buat macam kita panggil apa? Macam express, kan? Express belajar matan arba'in. Seriously benda tu paling besar. Itu yang Nabi SAW nyatakan, balighu anni walau ayah. Sampai ke diriku walau satu ayat. Ini tak akan ayat Nabi diajarkan. Ayat Habib ini, ayat Habib itu dan sebagainya. Masalah masyarakat kita, mana benda macam simple pun tak boleh faham. Mungkin ada separuh ni datang tu, entah tengah-tengah tu ada murid saya. Saya tak tahulah. Kalau ada, jaga elastik kepala. Tak, seriously. Katakan benda macam tu pun tak faham. Simple je. So pasal kita kata pasal yang penting tadi bukan masalah cinta tadi, macam cinta kita. Cinta para sahabat tu tengok. Pasal itu yang dibuat oleh para ulama' dan fuqaha, ahli usul, ulama-ulama yang habiskan masa dia untuk mengajarkan Islam, belajar Islam. Ulama tu sedang buat kerja cinta Rasulullah. Pasal dia sayang agama Rasulullah, agama yang dibawa Rasulullah SAW tadi, jangan hilang. Jangan sampai tak ada orang tahu. Dia kena bagi tahu pada orang ramai. Dia kerja. Ini ya Rasulullah, kan? Ya seronok lah, kan? 3-4 minit, kan? Macam lagu Raihan, alangkah indahnya hidup ini. Anda dapat ku tatap wajahmu, kan? Sedap lah. The wording is best. Tapi benda tu, hari tu jangan nangis, besok kejap tengok masuk main game. Kan? Faham tak? Kita kata benda tu hanya sementara. Emosi manusia dengan muzik ni jangan main-main. Kadang-kadang ada orang tu dengan muzik, kita mainkan, dia menangis, menjejih air mata. Sedangkan tak betul pun. Tu yang dia orang kata Habib Jufri apa tak? Ada Jufri, dia dengar ada penyanyi Mesir tu menyanyi, dia menjejih mata kat bawah ni. Kawan tu duduk kat atas tu menyanyi. Tak boleh pakai tu. Ini masalah. Kita kata masyarakat kita kena ada garis panduan. Tu guideline. Tu manhaj, tata cara tadi. Kita belajar macam mana. Kita faham dalil macam mana. Kena belajar. Kalau benda macam ni, kadang-kadang yelah, separuh orang tu suka belajar harfiah. Saya baguslah, bagus. Tapi jangan kena faham, Islam itu bukan hanya harfiah. Tahu? Harfiah Quran je. Saya suka tafsir je. Saya dengar ada orang tu, saya suka tafsir je datang. Kalau tak ada tafsir, saya tak datang. Kan? Dia tak ada belajar benda lain. Belajarlah hadis Nabi, penjelasan bertafsir tadi. Penjelasan Al-Quran. Kalau anda tak belajar macam mana? Kadang-kadang manhaj tadi. Kadang-kadang ilmu tadi belajar. Manhaj tak ada. Tata cara. Macam mana para sahabat faham. Dalil tu macam mana kita faham. Dengan siapa kita patut belajar. Benda ni penting. Ini banyak benda yang kita kata, yang sampai sekarang ni, dah belajar sesat juga. Ada masalah lah. Kadang-kadang belajar tak ikut sunnah Nabi SAW. Para sahabat bukan kerja menggelar-gelar orang. Ni separuh orang saya dengar. Ni tahzir. Ni jangan datang ni. Ustaz ni hizbi. Ni parti politik. Yang ni ustaz ni ikhwan. Seriously kan? Saya kata, para sahabat gelar satu sama lain ke? Al-Quran kata, wala tanabadu bil alqab. Di mana duduk ayat tadi? Atas kepala kita, yang belajar sunnah tadi, budak-budak yang saya belajar, saya tengok, saya perhatikan, atas kepala masing-masing ni. Wala tanabadu bil alqab, anda letak kat mana? Jangan kamu melempar dengan gelar-gelaran. Ini bantai orang ni. Dia kawan ke korang ni, orang hizbi. Ini parti politik. Yang ni sekian. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu sebab kita kata, jangan buang masa belajar. Belajar. Itu penting kita kata tahu apa yang patut kita belajar. Cinta pun cinta dengan ikut cara para sahabat. So buat kerja. Kalau pandai bahasa Inggeris, ambil lah teks-teks bahasa Melayu ni yang kita kata nampak penting, ambil terjemahkan. Hadis Nabi, belajar buat kerja. Nak tanya tentang jin dengan time mati kita. Sebab bahkan dengar orang terlentang macam mayat hidup lama, berbulan, ada bertahun, just like that. Dia kata sampai panggil ustaz keluarkan
jin pada badan dia ke satu ke baru dia mati. Sebab kat keluarkan benda tu orang tak boleh mati. Subhanallah. Sebenarnya ni, okey, tentang tajuk orang-orang yang macam tu, macam apa, duduk lama tak mati-mati dan sebagainya, Allah Ta'ala lebih mengetahui tentang perkara ni. Pasal pertama sekali kita kata macam ni, kalau ada kata roh orang tu dah tak ada, maka mayat badan dia tadi tak boleh diambil oleh siapa pun sebenarnya. Pasal mayat manusia ni, jasad anak Adam ni, Allah Ta'ala muliakan. Dia bukan macam bangkai-bangkai binatang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran surah Isra, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam. So dia ada beza. Mana dia boleh kawal, boleh hasut, yes. Boleh khayalkan orang berkenaan, yes. Tapi untuk kata orang tu tadi adalah mayat tadi, tak ada dah ni, jin dah masuk, duduk pandang, jeling. Dia ada lagi. Selagi mana dia tak matilah. Pasal kalau tidak dalam hukum fiqah ni masalah. Contoh macam katakan orang tu kena macam tu, duduk diam selama seminggu. Sebut 2 tahun. Contohnya macam mayat hidup. Dalam tempoh berkenaan ada anak lelaki dia mati before him. Sebelum dia mati. Sedangkan dia sebenarnya dah mati awal. Problem dia sekarang ni. Sedang hukum fiqah kita kena ambil kira tak benda tu. As long as dia bercakap, bernafas, dia gitu bernafas kan, dia makan, dia pandang, dia bercakap, dia actually tanda hidup tu ada, tak lagi mati. Sekarang ni cinta dia ni pasal apa? Sebab kalau dia mati dulu, anak dia waris dia. Anak dia akan warisi harta dia. Katakan harta dia 1 juta, anak lelaki dia, mak bini dia katakan tak ada bini, dia ada anak lelaki seorang je. So semua harta dia akan jadi milik anak dia. Anak dia ada anak. Okey, sekarang ni katakanlah sekarang ni, dia punya adik-beradik, dia kita panggil apa, yang lain lah. Katakan dia ni perempuan, kata perempuan, mudah sikit, perempuan. Okey, perempuan. Kalau perempuan kan dia ada suami dia, ada ni sikit lah. Okey, kalau lelaki ni sikit. Okey. Katakan tajuk tadi, salah seorang mati dulu. Dia siapa mati dulu, yang tinggal hidup tu mewarisi harta dia tau. Katakan bapak mati dulu, anak hidup lagi, anak mewarisi harta dia. Lepas tu anak tu mati, harta dia akan pergi pada anak dia. Betul? Okey. Sekarang ni masalah dia, katakanlah dia ni memang dah mati tapi tak nampak mati. Okey, tapi dia ni mati, dia setahun dia lepak macam tu, tak bulan ke apa dia mati, Allah Alam. Tapi dia ni mati lepas tu. So sekarang kita nak kira tak? Yang bomoh tu kata sebenarnya dia dah mati 15 tahun lepas. Tapi dalam dia, kalau dia kata tak boleh kira, maka tak boleh pakai. Maksudnya tak boleh pakai. Pasal benda tadi kalau menjadi dalam hukum fiqah tak berjalan, pasal kita dihukum dengan zahir saja. Apa di sebalik keadaan tersebut? Adakah benda tu jin ke dan sebagainya, kita ditanya. Saya tahu. Akan lompat pada itu masalah. Macam mana lompat masalah dia? Itu the problem is macam mana lompat? Kecuali kalau anak cucu dia ambil amalan dia, mengasap keris. Kan? Kalau dia kata asaplah keris berkenaan, nanti akan bersama engkau bantuan atuk, dia kata. Atuk cucu dia buat asap keris. Lepas tu dapat pada cucu dia ilmu berkenaan, ataupun jin tu datang kacau cucu dia. Itu sebab dia ambil amalan atuk dia. Dia takkan boleh jadi macam tu tiba-tiba just out of the blue, jin tu jawab, aku cekik engkau. Tak boleh. pendamping. Yelah, masalah problem sekali dia kena ambil amalan atuk dia. Setahu saya setakat ni, mana kawan-kawan saya dulu panggil senonoh ambil jin ni, dia mesti ada link. Either atuk bagi hadiah pada cucu, cincin dan sebagainya. Kalau ada buang je. Cincin ke apa sebagainya, atuk tu bagi. Dia rasa ada mata lah. Yang tak ada mata ni tak boleh nak simpan jin tu. Kata dia orang. Allah Alam. Cerita kena hadiah. Atuk tu ni, dia pegang cucu dia ni, biasa dia ke belakang. Bukan depan pun, dia pegang belakang cucu dia. Dia baca entah benda entah, dia terus macam pindahkan, so cucu dia dijaga oleh jin dia. Dia bagi cucu dia amalan tertentu. Mungkin ayat Quran, mungkin bacaan bahasa Arab, mungkin bahasa Jawa, mungkin apa bahasa sekalipun. Kemudian perjanjian dia dengan jin tadi, as long as cucu kau baca benda berkenaan, aku jaga dia. Benda macam tu kena pada aku dulu. Biasanya saya tengok kawan-kawan kat asrama kan, yang jadi keras-keras macam tu kan, lempang jaga pula. Apa cerita dia ni? Dia keras kan, tanya balik, atuk dia bagi. Pasal atuk dia takut dia kena bully kat sekolah. It's normal. Benda tu maksud dia kena ada link. Tak ada link tak jadi. Pasal kita manusia ni macam ni kan, ni kosong, hollow. Kita biarkan diri kita dimasuki, dia akan masuk lah. Apa benda cara masuk tadi? Dengan cara kita ambil amalan berkenaan. Ilmu kuat ke, kebal ke, gagah ke, tebus mata ke, orang sayang ke, ilmu pengasih ke, anything concerning that. Kalau saya pergi jumpa, nampak benda bukan ni, tanya kan, ada amal benda pelik-pelik tak? Tak ada. Cuma amal ayat pengasih je. Setiap penyakit tu ada jin kat dia. Mana ayat Quran kata? Surah mana, ayat mana? Apa? Ayat berapa? As-Safful Jumu'ah.
Ayat ke-8. Syaitan marid. Syaitan marid. Marid tu bukan ni actually. Okey. Okey, kejap. Boleh tak ada saya terangkan. Okey. Bukan dia mim dan royadal, bukan royadot. An-Nisa ada satu. Surah An-Nisa Allah Taala kata in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa syaitanan marida. Tiadalah mereka menyeru selain Allah Taala kecuali nama-nama wanita. Maksud dia berhala-berhala itu nama-nama perempuan. Wa in yad'una illa syaitanan marida, tiada mereka menyeru kecuali syaitan yang menderhaka. Marid ni marada ni maksud dia penderhaka. Okey, dalam surah Al-Hajj ayat ketiga, wa minan nasi may yujadilu fi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Dan di kalangan manusia ini orang-orang yang menghujah mengenai Allah Taala, berdebat mengenai Allah Taala bighairi ilmin, dengan tanpa ilmu, wa yattabi'u, dan dia mengikut kulla syaitanin marid, syaitan yang menderhaka. Dua tu je. Perkataan marid dalam Al-Quran Karim 2 kali tu je. Mim royadal An-Nisa sekali, surah Al-Hajj sekali. Surah Saf tak ada. Tak apalah, nanti kalau dia kata akak teringat dia mana dia cakap tu, datang balik. Tapi cerita sekarang ni tidak ada. Dalam Islam ni penyakit datang pada kita bukan kerana syaitan, bukan kerana jin, tapi kerana pemberian Allah Taala. Allah Taala terkenakan untuk kita kena ujian Allah Taala kepada kita. Pasal kita sakit tu, dosa kita hilang. Apa yang diorang keluarkan? Tak tahu ya, masalah sekali siapa kata keluar? Yang kata keluar siapa? Bomoh tu kan? Siapa kata? Bomoh tu cakap. Soalan sekarang ni, bomoh tu dapat di mana? That's the problem there. First thing first, ingat, kita balik pada ayat hari tu kita bincangkan, surah Al-A'raf. Ayat ke 27. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tengok ayat berkenaan. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Bani Adam, tengok depan. Ya Bani Adam, wahai anak-anak Adam. La yaftinannakumus syaitan, yang syaitan perdaya kamu. Kama akhraja abawaikum minal jannah, macam mana syaitan perdaya dia keluarkan dua ibu bapa kamu, itu Adam dan Hawa, minal jannah, daripada syurga. Jangan syaitan perdaya tipu kamu macam syaitan tipu apa kamu. Yanzi'u anhuma, dia tanggalkan pada mereka berdua, libasahuma, pakaian mereka berdua, liyuriyahuma, supaya dia perlihat pada mereka berdua, sawatihima, kemaluan mereka berdua. Okey, itu habis ayat pertama. Allah kata jangan tertipu kamu macam mana mereka tertipu. Innahu, sebenarnya dia syaitan ni, yarakum, melihat kamu, huwa wa qabiluhu, dia dan kumpulan dia. Dia dan puak-puak dia. Min haitsu, dalam keadaan la tarawnahum, kamu tak melihat mereka. Inna, kami ja'alna syayatina, kami menjadikan syaitan-syaitan ini auliya, pelindung-pelindung, lilladzina la yu'minun, bagi orang-orang yang tidak beriman. Okey. Dalam ayat ini kan, ayat surah Al-A'raf ayat 27 ni, Allah Taala nyatakan bahawa dia nampak kamu dan kamu tidak melihat mereka. Imam Syafi'i kata, barang siapa kata nampak jin, bomoh ke ustaz ke siapa pun, dia kata dia nampak jin, maka penyaksian dia tak diterima, rejected. Tak boleh jadikan saksi nikah, saksi jual beli, tak boleh jadikan saksi sekian. Ini Imam Syafi'i ni fatwa berdasar pada ayat ini. Pasal pertama, orang tu delusional, pasal dia tak boleh nampak benda berkenaan. Allah Ta'ala kata tak nampak. Dan dia kata macam saya kasyaf, dia pohong kalau dia kata kasyaf. Sebab Al-Quran kata tak boleh. Kalau dia kata takkan kita nak menangkan dia atas Al-Quran. Ini kata manhaj, ini manhaj. Quran atas siapa-siapa manusia ni kita tolak je. Tak kira siapa. Kalau dia tak nampak, maknanya dia tak dapat ambil masuk dalam Memang tak boleh lah. Satu. tanah. Itu masalah dia sekarang ni, apa dia masukkan? Dia cerita kat orang. Dia kata aku masukkan. Ya ke tidak? Yang kita percaya buat apa? Pasal seorang tu, dia lelaki ni, dia hidup dia memang dalam dosa je. Ya, tahu. Dia sakit. Ini bila dia mati, something pergi ke adik, ke kakak dia yang dapat dengan dia. Kakak dia menyerupai dia yang mati. Kak, dengar ni kak, satu pertama kali. Pertama sekali kena faham. Kalau orang tu jahat semua hidup dia, tapi sebelum dia mati dia boleh bertaubat, Allah Taala beri dia sakit, dia dapat dibersihkan dari dosa tau. Itu one thing for sure kena faham. Kadang-kadang ada manusia ni Allah Taala bagi di akhir hidup dia, macam ada kawan kita cerita. Orang dia kenal lah. Orang yang dia kenal hidup tu paling jahat. Kata ekor dan sebagainya. 40 hari sebelum mati tu, tuan-tuan dia jadi minta maaf pada orang, pergi sembahyang kat masjid. Cukup betul mati. Pada akhir hidup dia. Kalau dia kata Allah Ta'ala bagi dia mati dan keadaan berkenaan sakit dan sebagainya, sengsara, payah dan sebagainya, dosa akan diampunkan. Tapi masalah itu first thing first.
Itu. Secondly, berkenaan kepercayaan keluarga itu sendiri. Kalau dia kata keluarga dia percaya ada saka, dan iblis ataupun syaitan tadi boleh mainkan kunci. First thing first, bila kita serah kunci kita, mana panca indera kita kepada dia, dia mainkan lepas tu, kan salah orang lain, salah kita. Lepas tu kita percaya buat apa? Pasal banyak lagi keluarga lain tak pernah kena, keluarga tu kena. Bila tanya balik, berbohongan. Percaya. Macam ada keluarga yang macam ni cerita-cerita kita dengar, bukan cerita kita. Ada takut sekian, gantung ini, gantung sekian dan itu, digantung ayat ini kat sini kerana takut dimasuki pencuri dan sebagainya. Benda tak ada kepercayaan macam tu saja. Maksud tu orang tu menyekutukan Allah Taala. Pasal yang menjaga rumah dia, yang berikan perlindungan adalah Allah, bukannya wafak ini, kayu ini, tongkat ini. Bila dia bergantung saja, dia katakan cincin inilah akan menyelamatkan saya. Kalau orang cakap macam tu, automatik syaitan dah pegang dia. So lepas tu syaitan nampakkan pada dia apa yang tak patut nampak. Salah siapa? Salah dia. Faham tak? Pasal benda tak boleh berlaku. Dan bahkan kita ada masalah lagi kan. Ini kita kata, ini kita sama-sama zahir tau. Antara jin dengan manusia ni. Contoh macam kita kata, kita baca dalam surah Sabah hari tu. Kita bincangkan. Dalam surah Sabah, contohnya. Allah cerita berkenaan dengan Nabi Sulaiman AS. Nabi Sulaiman AS. Dalam ayat yang ke-14. Ayat 14, tengok atas depan tu. Ini lagi masalah. Sebab apa? Sebabnya orang kata, kita tak sekian-sekian, kata, kita sebenarnya ustaz gunakan jin ni sebab penyakit yang orang tu kena tu dalaman. Internal kan, internal. Dan tak nampak oleh mata kasar. So kita guna makhluk halus untuk halihkan. Dia kata. Dan jin ni kuat, dia kata. Kerana kalau ikut kita punya kekuatan tak boleh. Macam kita guna traktor lah ustaz. Jin tolak ke atau backhoe tu, kita gunakan untuk alihkan batu. So, jin pakai macam tu lah ustaz, dia kata. Lepas tu saya katakan dia ada masalah. Apa masalah dia? Saya kata baca ayat ni. Surah Sabah ayat ke-14. Allah Ta'ala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma qadaina alaihil mauta. Dan bila kami tentukan ke atasnya, itu Sulaiman, kami tentukan dia, ke atas dia kematian. Ma dallahum ala mauti. Tidak menunjukkan kepada mereka. Mereka dalam ni adalah jin. Kejap lagi sambung dia tahu dia jin. Ma dallahum, tak menunjukkan mereka ala mauti, kepada kematian Sulaiman. Illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah, kecuali anai-anai makan tongkat dia. Maksud dia ketika Sulaiman AS tengok tengah mengawasi tentera dia buat kerja dan sebagainya. Tentera dia buat kerja lah. Sulaiman pandang kita, dia kata kan. Jadi Nabi Sulaiman mati dah. Tapi diorang tak tahu Nabi Sulaiman mati. Dan mereka tak tahu Sulaiman mati melainkan selepas apa? Tongkat Sulaiman tadi dimakan oleh anak-anak. Dan falamma kharra, bila tumbang saja badan Sulaiman, tabayyanatil jin, nyata kepada jin, allau kanu ya'lamuna al-ghaib, kalau mereka tahu benda ghaib, ma labithu fil azabil muhim, mereka takkan berada dalam azab yang menghinakan. Jin pun tak nampak roh Sulaiman keluar. Yang tempat pakcik tu nampak jin. Jin tak nampak roh Sulaiman keluar. Yang pakcik nampak roh orang lain, apa hal? Jin pun tak nampak roh Sulaiman. Kan malaikat datang hadir, ambil. Kita kena tahu, ketika seorang mukmin mati, malaikat yang hadir tu banyak, bukan seorang, bukan satu. Pasal sejauh mata memandang, kalau malaikat orang tu orang mukmin yang datang menghadiri mayat dia mati tu, selain malaikat yang mencabut nyawa dia, malaikat yang beriman akan datang, yang rupa wajah dia cantik, berseri macam matahari. Nabi kata akan hadir sejauh mata memandang, menghadiri kehadiran kematian dia. Kita tak nampak, tapi malaikat tu hadir. Jin pun tak nampak. Soalannya, jin pun tak nampak. Yang sekarang ni, yang orang buat kerja tu macam mana? How can dia buat kerja? Dah tu tiap-tiap hari pula kerja tu. Kalau sekali-sekala jadi kan, satu hari jadi, macam saya nampak orang tu, saya macam bismillahirrahmanirrahim, kita sapu muka dia mati. Sekali tu je. It's okay. Tiap-tiap hari kerja berkenaan, masalah. Sebab Nabi pun tak bagi makan orang, banyakkan makanan tiap hari. Kan, banyakkan makanan tiap hari. Umar nampak apa yang berlaku dalam peperangan yang berlaku di Jordan, di seberang Jordan tu. Dia duduk di Madinah, nampak apa berlaku di sana. Dia seru. Dia kata, "Wahai tentera bukit, orang sana dengar." Hari tu saja. Ini kadang tok umur kita ni, ustaz-ustaz kita ni tiap-tiap hari kerja macam tu. Auzubillah minasyaitonirrajim. Dia pergi scan orang, tiap-tiap hari scan. Mana boleh? Nampak tak? Dia pasal kena faham satu benda. Sifat ilmu, mukjizat dan karamat, sifat dia adalah bukan macam pistol simpan poket, tiap hari boleh pakai. Tahu? Nak pakai je, jeng-jeng macam James Bond kan? Bukan. So kalau dia kata orang tu datang, dia kerjaya dia. Baru semalam saya buang jin dekat Mekah. Lepas tu semalam saya buang jin dekat sekian. Buang jin dekat Kuala Pilah. Buang jin dekat Kelantan. Dia buang jin tiap hari. Kerja dia tangkap jin dia. Ada masalah. Sebab apa? Sebab
kita tengok kisah para sahabat. Para sahabat contoh macam Abu Sa'id Al-Khudri, kisah yang dia menjampi air kan. Lepas dia jampi air tu kak, kan orang tu sembuh, dia tak buka klinik. Nampak tak? Kalau kita kalau sekali jadi tu kan, lepas tu letak sini, orang tu sembuh. Ambil nombor dah datang sini kat Yayasan Talim. Pagi gitu. Nak apa? Sakit apa? Kan? Faham tak? Tak kena, tak tally tak, faham tak? Apa yang para sahabat faham, tak dengan kita faham. Salah. Orang yang ramai jadi macam seolah-olah dia Dirasuk, okey. Aku tunjuk akak tak ada hari ni. Kalau ada akak tu saya tunjukkan. Dia dengan bangga dia mengaku, "Ustaz, saya histeria sendiri." Pasal saya tension. Betul dia bapak biasa budak-budak sekolah asrama. Mak bapak dia hantar, dia tak nak pergi sebenarnya. Kemudian perempuan dah biasa. Kan laki jarang histeria. Laki dia buat kerja lain. Dia buat jana, dia buat perang tak senonoh lagi. Dia perempuan kalau tak ni dia histeria, dia geram kan. Dia ni, kan. Lagi banyak jaga. Terjun pergi kedai luar sekolah pergi makan. Perempuan tension tak boleh buat apa. Saya kadang-kadang dia zahirkan macam tu. Tu sebab orang tu sakit jiwa. Normally orang yang nampak benda kemukan ni dia ada masalah. Dia ada masalah dulu. Kadang-kadang tekanan mak bapak tak sayang, tinggalkan dengan maid kan. Lepas tu maid datang terbalik kan. kawan orang dia panjat. Ya, tu masalah dia ketika tu. Ketika maid tu balik kan macam baru ni kan. Kisah maid tu dia pusing budak tu. Okey, dapat maid macam tu contohnya. Ataupun dapat orang yang kita kata kita hantar rumah orang tu ada anak dia sendiri. Dia kena anak kita bergaduh dengan anak dia marah anak kita. Budak tu tertekan tau. Saya jumpa banyak orang yang saya jumpa tu kan. Dia nampak hantu tu time kecil je. Nampak orang kenit lah, nampak hantu lompat-lompat, time kecil. Lepas dah besar dia happy, hilang. Sebab apa? Faham tak sebab apa? Sebab ini kita kata, jangan balik pada hantu dulu. Memang kita tak salahkan, memang ada kerasukan berlaku dalam masyarakat kita. Tapi bukan tiap-tiap hari. Letih, jin ambil shift. Aku rasuk orang sekian, betul rasuk orang sekian. Tak ada kerja lain ke? Pasal kena faham, bila kalau orang tu sawan dan sebagainya. Sawan itu penyakit saraf. Tapi kita balik pada hantu juga. So, benda ni tak boleh kak. Benda, kalau bomoh tu kata, saya baru buang tadi, baru tanam. Dia cakap, dia tidak tahu. Pelentong aja. Bukan minta apa pulut kuning dan sebagainya. Benda tu pun dia makan. Bukan hantu tu makan. Faham tak? So, konsep dia kena tahu. Benda-benda macam ni, jaga balik. Pasal dalam Islam, benda tu tadi, kita sakit ke, kita sihat ke, ujian Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sakit, sedih, kita gembira, ujian Allah Ta'ala. Benda tu aturan Allah Ta'ala. Kena balik pada Allah. Bukan balik pada benda lain. Pasal tidak ada memudaratkan. Tak ada memanfaatkan kecuali apa? Allah. Yang boleh memudaratkan kita adalah Allah. Memanfaatkan kita pun adalah Allah Ta'ala. Yang kita takut sangat dengan hantu ni kenapa? Pasal dalam hadis Nabi kata pada Ibn Abbas. Nabi kata apa? Wa'lam, ketahuilah wahai budak. Annal ummata, kalau seluruh umat ni, seluruh umat dunia ni, lawijtama'u ala an yadurruka bi syai'in, ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memanfaatkan kau sesuatu. Jadikan kau orang paling pandai ke, jadikan orang paling kuat, paling kaya ke, diorang berkumpul satu dunia ni untuk memberi kebaikan kepada kau. La yanfa'u, mereka takkan memanfaatkan kau illa bima bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali memanfaatkan kau dengan apa yang Allah tulis untuk kau, apa kadar dia. Walau istawa'u, kalau sebaliknya mereka berkumpul juga ala an yadurruk, untuk mudaratkan kau. Semua nak matikan, nak bunuh dan sebagainya. Seluruh umat ni. Ni jin seko tu yang kita takut sangat. Sedangkan dia makan sisa makanan kita. Kita pergi itu baru dia makan. Itu kita takutkan. Sedangkan seluruh umat ni Nabi kata, kalau nak mudaratkan kau, la yadur, mereka katakan mudaratkan kau illa bi syai'in, kecuali dengan sesuatu qad katabahullahu alaik, Allah tulis kena kepada kau. Kenapa? Rufi'atil qalam, telah diangkat pena ketentuan. Wajib fatil suhuf, dan kering dah lembaran ketentuannya. Takut siapa? Pasal itu salah faham kita. Itu tajuk akidah. Pasal Islam ni kita tak ada. Macam bila tu tadi, bila kita balik tadi kisah tadi, kalau benda tu kena kira kan, jin terlepak dalam badan orang tak keluar-keluar. Dia mati dulu kan anak dia mati dulu? Masalah siapa yang waris siapa? Siapa waris siapa? Pasal kalau dia kata anak dia ramai, ada masalah. Ataupun dia ni, contoh macam anak dia perempuan, kena warisi dia kan. Contoh macam anak perempuan ni ada anak. Kemudian dia ni mati. Contoh macam ni anak perempuan dia seorang, harta setengah akan pergi pada anak perempuan. Ini dia dapat, katakan ada, kalau ini dia hidup 1/8. Okay? Kemudian kalau bapa dengan mak dia ada, kalau anak dia perempuan dia ada, maka bapa dengan mak dia 1/6. Okay. Anyway, cerita di sini. Katakanlah dia mati, dia duduk macam tu, dia duduk statik gitu kan. Makan tapi tak mati, duduk diam gitu kan. Okay. Kadang-kadang orang tu lumpuh, kesian dia tak ada benda pun. Dia lumpuh. Jadi lumpuh tak boleh cakap. Jadi kita salah, ni tak cakap ni hantu lah dalam dada dia. Dan tadi lumpuh. Kalau orang kena stroke dan sebagainya, banyak orang kena stroke kan. Tak boleh cakap, dia nak cakap tak boleh cakap. Ada kawan saya seorang tu, bapak dia kena benda ni. Lepas tu dia kata, tak tahu Ustaz, letih sikit lah. Kita tanya nak semayang ke tidak, dia geleng kepala. Jadi kata dengan dia, saya kata dengan dia, Amin, kata, kau kena faham. Orang kena stroke ni kadang, dia angguk tapi jadi geleng.
Dia tak boleh kawal badan dia. So macam tu kena fikir macam tu juga. Jadi bila saya katakanlah orang ni mati. So kalau dia mati, separuh harta milik anak dia tau. Perempuan tadi. Okay, dan kalau anak perempuan dia mati, harta yang separuh milik dia tadi dah pergi pada anak perempuan kan, akan turun pada waris yang lain, waris anak dia, betul tak? Sekarang ni dia tak mati sebenarnya, tapi ada jin nimpak badan dia. Ada masalah. Dia 6 bulan dia kena benda tu, duduk makan-makan tapi tak sekian. So jadi bila anak perempuan dia mati dalam bulan ketiga lepas dia duduk macam tu, kalau anak perempuan dia mati dulu, harta anak perempuan dia pergi kat dia tau. Lepas tu dia mati, akan jadi pula pengagihan pada waris yang lain. Faham tak? Kata anak perempuan tu kaya, maka sebahagian anak perempuan dia 1/6 harta anak perempuan dia pergi kat dia. So sekarang ni siapa mati dulu? Orang kata, ustaz, sebenarnya anak perempuan tu mati dululah, tapi itu zahirnya. Batinnya bapak dia mati dulu. Ini perlukan apa? Takkan kita disuruh percaya ilmu gaib? Lama dia cari bukan kawalan kita. Itu lagi itu salah dia. Bila kita tanya yang nampak-nampak jin ni, dia pun masalah. Entah-entah dia jin. Faham konsep dia sekarang ni tak boleh. Kenapa? Baca ayat berikutnya. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, alimul ghaib. Allah Ta'ala ni yang mengetahui ghaib. Ini antara af'al atau sifat Allah Ta'ala yang khas bagi dia. Kita belajar dan mengenal Allah Ta'ala ni, kita belajar Asmaul Husna. Asmaul Husna kita belajar nama-nama Allah Ta'ala yang baik. Dalam masa yang sama kita belajar juga berkenaan dengan af'al dia. Tapi cuma af'al ni ataupun sifat ni jarang dibincangkan sangat. Pasal kadang ada orang dibincang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dibincang. Tapi dia lupa Alimul Ghaib, Rabbul Alamin, kan? Muqallibal Qulub dan sebagainya. Ini milik dia. Jangan siapa datang nak tarik. Siapa-siapa datang nak tarik benda ni, dia syirik. Pasal Muqallibal Qulub, milik Allah Ta'ala, membolak-balikkan hati. Jangan siapa datang kata, saya pun boleh menyebabkan hati anda, anak anda ikut cakap anda. Buat macam saya buat. Dengar sini. Dia buat macam tu saja, dia kata boleh ubahkan hati anak dia, dan sebab anak orang berkenaan, dia telah syirik. Sebab apa? Allah Ta'ala letakkan itu milik dia saja. Hatta Nabi sendiri Allah Ta'ala kata, kalau kau infakkan apa di muka bumi seluruhnya, kau takkan boleh jinakkan hati manusia. So meaning dia apa? Ini hak milik khas Allah Ta'ala. Jangan siapa rampas. Antaranya itulah Muqallibal Qulub. Antaranya juga Rabbil Alamin, pentadbirkan alam. Ini sifat dia, af'al, dan juga sifat Allah Ta'ala. Antaranya juga yang orang sering tertinggal apa? Alimul Ghaib. Ni biasa orang tinggal. Dia bincang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salam. Dia lupa berkenaan Alimul Ghaib, yang tahu benda ghaib. Fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Dia tak zahirkan perkara ghaib daripada siapa-siapa pun. Nobody will get, dia kata. Illa except man irtada min rasul, siapa diridai kalangan rasul. Hadhihi, ayat ini kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala dan surah Al-Baqarah ayat 255, itu ayat kursi tu. Yang Allah Ta'ala nyatakan, wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Dan mereka tak boleh meliputi pada sesuatu pun daripada ilmunya kecuali apa yang dia kehendaki. Tapi ada orang kata, tengok kalau Allah Ta'ala nak boleh lepaskan ustaz. Tapi ayat ayat ni kecuali Allah Ta'ala nak. Masalah sekarang dalam ayat surah Jin ini, dia nafikan segala-gala siapa yang tahu kata benda ghaib, maka orang tu rejected. Siapa kata saya nampak jin sekian, rejected. Sebab apa? Sebab hanya Rasul saja boleh. Pasal la yuzhiru illa, la illa dalam usul fiqh kita belajar berkenaan dengan nafi isbat. Macam la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maksudnya jangan kita tanya tiada Tuhan tu melainkan Allah, tapi meaning dia tu mungkin ada. Tak ada. Tak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, maksudnya tak ada lain dah. Hanya dia. Macam tu bila Allah Ta'ala kata fala yuzhiru ala ghaibi, dia tak buka, dia tak zahirkan perkara ghaib daripada siapa-siapa illa. La illa. So nobody will get. Nobody ada peluang. Duduk betapa lama-lama ke, selawat 1 juta kali ke, yang seorang ada dekat ulangan tu. Apa Syekh Al-Majzub apa tah. Kononnya tak tahulah. Dia sendiri apa dia kononnya hari tu sekali saya ingat. Yang tahun bila tah? Yang apa PM pergi. PM Batu Paklah pergi. Lepas tu Anwar Ibrahim pergi. Dia hadir apa? Pelatihan. Dia tamat pelatihan berselawat 1 juta kali. La ilaha illallah wa la syarikalah. Sudah kali baguslah yang beri ihlan pada orang. Apa hal? Ujub ke? Kalau tak kena buat selawat pada Rasulullah SAW, banyak mana pun terpulanglah yang cerita kat orang. Kenapa? Saya telah selawat 1 juta kali. La ilaha, nampak tak? Kelakar lah. Ada benda macam tu. Okay. Anyway, takkan boleh dicapai ilmu ghaib tadi. Pertama, Allah Ta'ala dalam ayat Quran surah Al-Baqarah tadi, la yuhitu bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Tidak mereka meliputi daripada ilmu ghaib Allah Ta'ala kecuali apa ilmu Allah Ta'ala kecuali apa dia nak. Bukan ghaib. Ilmu Allah Ta'ala kecuali apa dia nak. Mungkin ada orang kata, mungkin ustaz ada lagi ruang. Kod-kod Allah Ta'ala nak bagi, itu hak dia lah.
Orang terpilih kan, chosen one. He will see anything, see anything. Problem sekarang dalam surah Al-Jin ni, la yuzhiru illa. Dia tak zahirkan kepada siapa? Kecuali. Maksud dia, siapa yang dikecualikan itu saja yang akan dapat. Siapa orang tu? Min Rasul. Rasul je. Okey, dan bahkan Allah Taala nyatakan dalam Quran, kita perhatikan dalam Quran berulang banyak kali bila Nabi SAW contohnya surah An-Naml. Tengok surah An-Naml dulu. Dalam surah An-Naml ayat ke-65. Surah An-Naml. An-Naml. Manual lagi benda ni. Ayat 65 Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul, hai Muhammad, katakanlah, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan, hai Muhammad, tidak mengetahui, tidak akan mengetahui sesiapa yang di langit, siapa di langit, malaikat berada di langit pun, wal ardi, di bumi, takkan tahu apa? Al-ghaiba, kalau ghaib, illa Allah, kecuali Allah Ta'ala saja. Siapa di langit, siapa di bumi takkan tahu ghaib kecuali Allah Ta'ala saja yang tahu. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan mereka tak sedar pun bila mereka akan dibangkitkan. Mana ada orang tahu dia akan dibangkitkan mati bila? Kadang-kadang macam nak mati tak boleh mati. Pasal tu kita kata laduni macam mana? Saya terangkan. Okay. Contoh lain, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala nyatakan, Nabi sendiri, ni Nabi sendiri, Allah Ta'ala suruh Nabi isytiharkan. Allah Ta'ala nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia ada Nabi Nuh pun ada lafazkan benda ni, tapi kita ambil yang Nabi Muhammad SAW lafazkan. Pertama dalam surah Al-An'am 50, surah Al-An'am. Yang satu lagi dalam surah Al-A'raf 188. Tapi kita tengok surah Al-A'raf. Al-A'raf 188. Alamak, silap tekan. Ayat 188. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 188. Qul, hai Muhammad, katakanlah, la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma syaa Allah. Katakan, hai Muhammad, aku tak miliki untuk diriku sebarang kemanfaatan dan tidak juga kemudaratan illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Taala sahaja. Contoh macam kita makan madu tapi tak sihat juga. Itu hak milik Allah Taala. Kan makan dah ubat bagus tapi tak sihat juga. Maksud dia pemilikan, kita ambil asbab. Makan tak kenyang. Makan melantak-lantak tak kenyang juga. Ada orang makan tak kenyang. Mana asbab ambil. Tapi nak menentukan kita dapat ke tidak hanya Allah. Kadang-kadang ada orang musabib tadi sebenarnya Allah Ta'ala. Kita ambil kan. Minum. Dahaga lah minum. Gogok. Kadang-kadang tak hilang dahaga. Dia kata bukan dia yang baca ma'awazatain tu. Malaikat bacakan. Dia tak boleh baca. Malaikat datang bacakan. Malaikat tu ajar. Itu sebenarnya salah faham satu benda. Sahabat bacakan. Oh bukan, sahabat baca juga. Dalam hadis berkenaan yang datang, malaikat tu bacakan dalam apa? Malaikat tu bukan bacakan, malaikat tu sebut apa ubat dia. Diorang sembang macam ni. Dia kata apa dia kena. Macam tu dalam hadis berkenaan datang. Anyway, kita kata benda tersebut dan Nabi tak ajar dan para sahabat tak faham apa yang orang tu faham. Apa yang kita faham sekarang ni para sahabat tak faham macam tu pun. Masa sekarang ni dalam ayat ni Allah kata, katakan Muhammad, aku tak miliki untuk diriku manfaat atau mudarat kecuali apa yang telah kehendaki saja. Walau kuntu alamul ghaib, kalau aku tahu benda ghaib, tahu besok untung ke rugi. Yang ada orang kadang-kadang, besok awak akan untung sekian, masuk saham ini. Tok guru cakap, anak murid tu masuk. Oh betul kaya. Kan, alhamdulillah, tok guru ambil duit sekian. Okey, walau kuntu alamul ghaib, kalau aku tahu benda ghaib, Nabi kata, lastaksartu minal khair, pasti aku kebanyakan kebaikan. Kan Nabi SAW kan sedih, penat, letih dan sebagainya. Ini yang tok guru yang datang jalan naik sedih ni tak faham ke? Soalan nak tanya, tak faham ke? Ke saja buat tak faham? Yang tok guru datang selempang sebagainya kan. Yang datang tok guru cium tangan sebagainya. Dia tak faham ke dakwah Nabi macam mana? Nabi kalau Nabi tahu letih, penat dan sebagainya, tak ada macam nak perjalanan setiap hari Nabi scan dulu. Selamat ke tidak, tak accident ke tak accident. Nak accident tak accident tu hak milik Allah Taala, kenakan pada kita. Baca doa naik kenderaan pun kena juga. Adakah dia tak baca pun
Sampai-sampai, alamak, lupa tak baca tadi. Elok sampai juga. Pasal nak menentukan kita kena atau tak kena Allah Ta'ala. Bukan masalah perbuatan kita. Kita berdoa saja. Doa bukannya dengan langkah-langkah tadi. Buat ini, campak pen belakang. Okey, selamat. Okey, kita keluar. Tak ada. Faham tak? Nabi kata kalau aku tahu benda gaib, aku pasti banyakkan kebaikan. Wa masya nasuk tak kena pada aku apa? Sebarang keburukan. Nabi pernah berlapar di pulau kan. Dia di tanah apa milik Abu Talib kan. Semua keluarga Rasulullah SAW di pulau ke situ. Kalau Nabi tak tahu benda kebaikan, Nabi akan buat sesuka hati. Dan Nabi luka kena baling dengan orang Taif. Orang Taif baling batu sebenarnya. Dah tahu dah orang tu nak apa, tak nak dengar cakap. Dah scan dulu. Oh, orang ni kafir belaka. Tak payah masuk lah. Itu namanya Ustaz. Apa gimana? Nabi pun tak tahu, Nabi pun tak boleh buatkan diri dia. Bukan. Itu salah faham. Salah faham. Dia macam ni. Benda tu, Nabi pergi sana, kalau Nabi tahu benda gaib di sana, ni sekarang ni yang orang yang bercakap ni, yang kata macam, Nabi pun tak tahu. Awak kena jumpa saya. Contohnya macam, awak tak boleh buat sendiri, awak jumpa saya. Problem ni sekarang ni yang kau scan tiap hari dah apa hal? 2 ekor jin. 3 ekor jin. Macam mana? Nabi SAW tak tahu apa benda akan berlaku di Taif. Itu maksud dia. Ni salah faham. Argument salah. Pasal Nabi tak ajar macam tu pun. Bahkan Nabi, para sahabat mana kita kata Nabi pergi sana, kalau aku tahu benda gaib, aku takkan aku banyak dapat keuntungan. Tak ada sahabat aku mati. Kurok-kurok yang mati, yang dibunuh oleh ni, 70 orang mati dibunuh dan sebagainya. Nabi sayang para sahabat dia. Jadi bila dia mati dibunuh tadi, Nabi sedih. Kalau Nabi tahu benda tu akan terjadi dan Nabi tahu cara nak elakkan, Nabi elaklah. Asal Nabi pula terlepas lah, silap. Kan? Yang ni tiap hari scan. Okey, selamat. Dia main baca tiap hari macam tu. Tiap hari baca. Mana boleh baca macam tu? Salah lah kita. Kalau nak jadi, kenalah. Mana kita kata kalau patut kita mati pada waktu berkenaan, redha. Itu faham satu benda masalah yang berlaku dalam masyarakat kita, tak kerti nak redha. Nak belajar syukur dengan benda yang dapat. Tak tambah yang baru. Ni benda yang ada tak puas hati juga. Whining, nagging. Kan tak pernah puas hati dengan apa yang ada. So problem. So jadi faham tak? Dia konsep dia sekarang ni, orang yang kata nampak ni, Nabi kata aku pun tak nampak. Aku tak tahu benda gaib. Yang korang tahu ni apa hal? Jadi cerita sebenar masa insiden Nabi kena sihir tu, yang baca mengatakan itu siapa? Tak baca pun dapat malaikat tu sebut. Dia kata apa ubat dia. Sini sikit. Dia sebut macam tu. Dalam riwayat yang datang. Bukan sahabat baca. Oh tak. Dalam mimpi Nabi. Malaikat tu datang, seorang berdiri kat kepala, seorang berdiri kat kaki. Apa kena benda ni? Dia dialog tu sebenarnya. Yang Nabi cerita oleh para sahabat. Tu salah faham masalahnya. Ini kadang-kadang yang pemandai-mandai bijak ni kan. Tak boleh. Islam tak dibenarkan macam tu. Maksud dia takkan berlaku benda berkenaan. Kan? In ana, tiadalah aku illa nadhirun wa bashir, melainkan apa? Pemberi berita gembira, pemberi amaran dan pemberi berita gembira di kaum ini untuk kaum yang beriman. So maksudnya tak ada siapa boleh buka perkara gaib tadi. Kenapa Rasul saja? Kan ini pun Rasulullah SAW bukan tiap hari pula macam tiap hari nampak. Tak. Waktu tertentu akan berlaku, Nabi akan bagi tahu. Tapi besok lusa orang tanya, Nabi cakap aku tak tahu. Faham tak? Rasul nampak jin tu. Kita belajar di awal surah hari tu, Nabi tak nampak jin. Dari awal surah lah kita bincang, Nabi tak nampak jin. Bahkan Ibn Abbas nyatakan Nabi diceritakan Allah Ta'ala kepada Nabi, jin datang dengar. Nabi tak nampak jin tu datang pun. Awal ayat tu bunyi, Qul, katakan hai Muhammad, uhiya ilayya, diwahyukan kepadaku, annahu, sesungguhnya, istama'a nafarum minal jin, telah mendengar sekumpulan jin. Mereka dengar apa? Dengar Quran. Faqalu, mereka berkata, inna sami'na Qur'anan ajaba. Dan perbualan mereka berterusan wahyu Allah. So Nabi tak ada kata, aku nampak dia sembang tadi. Nabi tak kata aku nampak. Faham tak? Bila mereka menyerupa, tu lain cerita. Bukan sampai mereka menyerupa, malaikat pun datang menyerupa. Semua para sahabat nampak. Bila Jibril datang tu, menyerupai seorang manusia, semua para sahabat nampak. Tak ada, hanya orang tentu nampak. The problem is, yang kita sekarang bincang, orang tu, mata dia. Mata dia. Ini tak boleh pakai. Pasal ilmu gaib milik Allah Ta'ala semata-mata, dia tak buka kecuali pada Rasul. Kenapa Rasul? Tengok, teruskan sikit. Dia kata wa hakadha qala ha huna. Demikianlah Allah Ta'ala nyatakan di sini, innahu ya'lamul ghaiba wasyahadah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tahu benda yang gaib dan juga yang nyata. Wa innahu la yutli'u ahadun min khalqihi, la yattali'u ahadun min khalqihi ala syai'in min ilmihi illa mimma ittala'ahu Allah atla'ahu Allah alaihi. Wa innahu, dan sungguhnya la yattali'u, tidak akan boleh mengintai, menjenguk-jenguk ahadun min khalqihi, sesiapa di kalangan makhluk-makhluk Allah Ta'ala, ala syai'in min ilmihi, kepada sesuatu pun daripada ilmu Allah Ta'ala, illa, kecuali mimma
atla'ahu Allah Ta'ala alaihi. Di antara apa, kecuali Allah Ta'ala tunjukkan benda berkenaan pada dia. Tu saya kata kalau orang tu sekali nampak, tak nampak dah, tak apa. Sekali jadi. Aku nampak sekali tu. Sekali tu tak ada hal. Tiap-tiap hari aku nampak, ada masalah. Tok Guru silap tu datang dengan harimau. Itulah pasal dia beramal dengan amalan yang sesat. Dia amalkan zikir tertentu, bacaan tertentu untuk nampak rimau lah. Maka korin dia akan nampakkan benda tu, benda tak ada pun. Sampai umur tertentu, dah tua-tua, dah tak larat dah, hilang lah rimau tu. Faham tak? Dia gagah time muda je, time tua-tua dah hilang, tak ada dah ilmu tadi. Apa jadi? Sebab apa? Sebab dia benda tu ketika dia sedang nak sangat, maka Allah Ta'ala benarkan korin dia pakai. Nampakkan benda tak nampak dan sebagainya. Benda tak nampak pun. Ya, ikut hadis Nabi semua ada. Hatta Nabi mana korin. Cuma Nabi punya korin masuk Islam. Kita punya korin tak masuk Islam. Kafir lagi. Tahu? So tiap-tiap hari dia ajak kita buat jahat. Dia kata tak apa. Langgar je. Dia kata itu kerja korin kita. Okey? Dia kata apa? Dia kata apa? Liwalihadha, kerana ini qala Allah Ta'ala berfirman, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dia tak zahirkan kepada perkara ghaib dia sesiapa pun, illa kecuali man irtada min rasul, siapa diridai dengan rasul. Wa hadha ya ummur rasul malaki wal bashari, dan ini meliputi rasul yang malaikat dan juga manusia. Rasul Allah Ta'ala dua, malaikat dan manusia. Thumma qala, kerana betul Allah Ta'ala nyatakan, kerana Allah Ta'ala firman lepas tu menjelaskan kenapa rasul manusia ni yang jadi. Fa innahu, kerana rasul manusia ni yasluku, menyusuri min baini yadayhi, di hadapan dia, wa min khalfi, dan belakang dia, rasada, pengawal. Ai yakhtassu, dia dikhususkan rasul-rasul yang tadi, bimazidi muaqibatin, dengan tambahan daripada malaikat silih berganti menjaga, minal malaikat, daripada malaikat, yahfazunahu, yang melihara dia, min amrillah, daripada urusan Allah Ta'ala, daripada sebarang benda Allah Ta'ala kenakan, maka dia orang dijaga oleh para malaikat. Wa yusawiqunahu ala ma ma'ahu min wahyi, dan mereka mengiringi bersama dengan Rasul berkenaan di atas apa yang bersama dengan dia daripada wahyu Allah Ta'ala. So tak terbuka pada siapa pun. Maksud dia wahyu Allah Ta'ala daripada dia tak ada daripada jin ke korin ni ke, tak ada. Terjaga, terpelihara Rasul. Kita ni tadi Tok Guru bersama serban sekalipun, korin ada lagi. So nampak bayang-bayang tadi, bayang tu daripada Allah Ta'ala ke daripada korin? Tanya dia balik. Kadang dia kata tak macam ilmu laduni kan, orang kata laduni telah dibuka di kasyaf Allah Ta'ala. Kita bincangkan berkali-kali. Kita kata ilmu laduni dalam Al-Quran ni, kisah Al-Quran tu, kisah Khidir itu. Kalau Khidir itu Nabi, anda tak akan dapat ilmu tu. Kalau dah boleh dapat tongkat Musa, apa yang kita cari? Cari tongkat Musa. Kan? Boleh dapat Quran pula baru. Kalau kita boleh dapat, pasal mukjizat para anbiya, tak ada siapa boleh kejar. Betul? Kalau Khidir itu Nabi. Kalau Khidir bukan Nabi sekalipun, ada masalah lain. Ada orang saya jumpa, saya kata Khidir itu Nabi ke bukan? First dia kata Nabi. Saya kata kalau Nabi, awak tak usah belajar lah ilmu untuk dapat laduni. Dia kata, okey, bukan Nabi. Dia tukar. Saya cepat dia tukar. Okey, bukan Nabi. Hamba yang soleh, dia kata. Okey, fine. Saya kata, okey, bukan Nabi. Okey, tapi kalau bukan Nabi, pula ada masalah lain. Masalah kedua dia adalah, ilmu yang Khidir bawa, boleh halal ke benda haram? Tahu? Benda haram, jadi halal. Rosakkan harta benda orang, bunuh anak orang, kan, dapat arahan, bunuh terus. Dia jumpa budak ni, kurang ajar tu lah, aku pukul, aku bunuh budak ni kan. Contohnya, nampak orang kan, kita kata jangka budak ni akan jadi penjenayah. Kita ada kuasa benda berkenaan. Soalan sekarang ni, kalau tok-tok guru yang kat Malaysia ni, kat mana sekalipun, yang kasyaf ni, saya nak tanya soalan, dia boleh tak halalkan yang haram? Kalau tak boleh halal yang haram, macam mana? Serupa, durian dengan ciku, serupa. Dia kata, okey, ilmu ilham Allah. Yang ini halalkan yang haram, ini tak halalkan yang haram. Macam mana boleh serupa? Laduni, yang kalau Khidir bukan Nabi, yang dia dapat tadi menghalalkan yang haram. Bunuh ini, buat sekian sebagainya. Yang ini, yang tak boleh, langgar syariat. Salah lah. Syariat para anbiya semua sekali sama, bunuh orang haram. Mana ada anbiya yang halalkan bunuh? Sebab tu Musa marah dengan dia. Bila dia bunuh budak tu, Musa marah sangat-sangat. Saya Musa yang kata, kalau aku tanya kau apa benda lepas ni lagi, jangan kau kawan dengan aku. Musa yang cakap. Nampak tak? So konsep dia sekarang ni, masalah ilmu tak sama. Kalau orang kata laduni, saya kata ilmu laduni mesti halalkan haram. Kalau ikut kisah Quran. Yang ini nampak bayang-bayang ni macam, kan, apa? Flash-flash baru-baru, nampak ini. Halalkan haram tak soalan? Tak halalkan haram, tak payah guna pun buat apa? Nak buat apa? Pasal dia ada beza ilmu tadi ada matlamat. What's the point kita nampak benda-benda akan datang tapi tak berguna, tak bertakwa pun. Banyak orang kita nampak yang kata nampak benda yang akan datang dan sebagainya, penipu. Curi harta orang, makan harta anak murid dia. Tok Guru nak beli rumah baru ni, dia curi duit anak murid dia. Pasal orang ramai kan tipu kat taman tu ni. Tak tahu cerita. Tak tahu cerita, tak tahu. Yang kena tipu dengan guru tarekat dan sebagainya, kata kasyaf.
Berapa ramai yang tipu kita kata. Yang kata konon patutnya nampak benda gaib tadi makin takut Tuhan. Bomoh nampak hantu tadi. Makin jahat ada. Raba bini orang dan sebagainya. Soalan simple je. Kalau nampak benda gaib makin tak takut Tuhan, apa cerita dia? Bukan ilmu yang diajarkan oleh Allah Taala lah. Confirm simple je. Tu dia kata manhaj itu mudah. Tapi kita saja menyusahkan diri. Okey? Kenapa? Kerana dan apa dikata kerana ini Allah Taala nyatakan liya'lama an qad ablaghu risalat rabbihim, supaya mereka mengetahui bahawa supaya dia mengetahui bahawa mereka telah sampaikan risalah Tuhan mereka. Sebab masalah dia supaya tidak ada siapa boleh kata saya pun sumber gaib. Maksud dia pasal nabi saja yang menjadi sumber ilmu gaib daripada Allah Taala, tak ada siapa yang lain. Okey, kalau tidak, kalau semua orang ada, betul lah saya ajar tu betul daripada Allah Taala, dia pun betul juga. Siapa yang betul sebenarnya? Kalau semua orang nampak gaib, dia nabi nampak, tok guru ni nampak, wali ni nampak, orang ni nampak, mimpi orang tu betul. Last sekali Nabi duduk mana? Kadang-kadang Nabi duduk bawah, hilang. Nabi tak ada. Itu yang jadi amalan baca Yasin dan sebagainya. Pergi buat benda sekian, baca ini, baca itu. Tarekat ini jadi sampai apa? Benda sebagainya. Punca sebab apa? Sebab Nabi tu dihilangkan. Pasal dalam tajuk ni Allah Ta'ala jadikan hanya Nabi sumber ilmu gaib. Sebab supaya jangan siapa ada hak untuk berkata tentang agama. Tak ada hak. Tak ada hak. Mimpi ke apa sekalipun, reject. Sebab apa? Sebab Nabi saja sumber kita untuk ini. Kalau dia kata kita yang ada dalam masalah mimpi, kita ada berita gembira je. Mungkin masuk syurga, dapat kenikmatan dan sebagainya. Berita gembira. Itu je. Untuk kita yang beriman, hanya itu saja yang tinggal. Untuk dapatkan prediction supaya berlaku apa, dah. Tidak saya kira. Jangan buat pasal. Faham Okey. Pukul 10 dah ni. Sikit lagi. Okey, tak apa. Sikit. Dia kata apa? Dia kata wa ahata bima ladayhim, dan bahawa dia telah meliputi terhadap apa yang di sisi mereka, wa ahsa kulli syai'in adada, dan telah membilang setiap benda dengan bilangan-bilangannya. Maksud dia qad ikhtalafa al-mufassirun fi ad-dhamir alladhi fi qawlihi, sebenarnya telah bercanggahan ahli tafsir berkenaan dhamir, kata ganti nama liya'lama tu. Hi itu siapa? Hi dekat situ. Siapakah huwa ini maksudkan? Okey. Dan firman Allah Taala liya'lama mai ila may ya'ud, kepada siapakah dikembalikan kata ganti nama berkenaan. Faqila, ada yang kata innahu a'idun ila Nabi SAW, ia kembali kepada Nabi SAW, kepada Nabi SAW. Mana supaya Nabi tahu, mana Allah Ta'ala jadikan sistem ini, mana ilmu gaib hanya Rasul je dapat. Kerana Rasulnya ada dijaga oleh pengawal-pengawal daripada kalangan malaikat. Kenapa jadi macam ni? Supaya Muhammad SAW tahu bahawa semua Rasul-Rasul telah buat kerja. Itu maksud dia. Maksud dia dia kata kepada Rasulullah SAW daripada Sa'id bin Jubair, beliau berkata, alimul ghaib, Allah Ta'ala yang mengetahui ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada, dia tak zahir kepada ghaib dia kepada siapa pun kecuali siapa diraikan dengan Rasul. Fa innahu yasluku min bayni yadihi wa min khalfihi, Rasulullah, kerana Rasul ni menyusuri di hadapan dia dan belakang dia pengawal. Qala, berkata Sa'id bin Jubair, arba'atu hafazah minal malaikah ma' Jibril, ada 4 pengawal, malaikat pengawal bersama-sama dengan Jibril. Jibril datang, malaikat pengawal pun juga datang menjaga, menjaga para rasul tadi. Kenapa? Liya'lama, supaya tahu Muhammad an qad ablaghu risalat rabbihim, bahawa mereka telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka. Wa ahata ladayhim, dan Allah Taala meliputi terhadap mereka ni dari segi pengetahuan. Wa ahsa kulli syai'in ada, Allah Taala bilang semua benda ni semua satu. Semua Allah Taala tak ada benda terlepas. Kalau Allah Taala lepaskan ruang ni, masalah. Wahyu dia bercampur aduk. Orang ni tahu, orang tu tahu, semua tahu. So agama tadi tak terpelihara. Wa qala qatada, berkata qatada, liya'lama an qad ablaghu risalat rabbihim, supaya dia tahu bahawa telah mereka sampaikan risalah Tuhan mereka. Qala, berkata Qatadah, liya'lama nabiullah, supaya tahu Nabi Allah Ta'ala, Nabi Allah, seorang Nabi Allah Ta'ala tadi, anna rusul, bahawa rasul-rasul sebelum ni qad balagat anillah, telah menyampaikan daripada Allah Ta'ala. Wa annal malaikata, dan para malaikat hafazatha, telah melihara para rasul tadi, wa dafa'at anha, dan melindungi rasul-rasul berkenaan daripada didatangi oleh sebarang ilham bukan daripada Allah Ta'ala. So, jadi tak ada bercampur aduk. Waqtarahu Ibnu Jarir, dan Ibnu Jarir pilih pendapat ini. Wa yuhtamal, dan boleh juga dianggarkan ayyakuna dhamir, bahawa jadi dhamir kata ganti nama yang liya'lama tu, supaya dia tahu siapa dia. Mungkin Nabi Muhammad, mungkin Nabi Allah Ta'ala mana-mana, mungkin juga Allah Ta'ala sendiri. Ila Allah wa huwa qaulun hakahu Ibnu Jauzi, dan ini adalah satu pendapat yang diceritakan oleh Ibnu Jauzi fi Zadil Masir, dalam tafsir Zadil Masir. Wa yakunu makna fi dhalika, dan jadi makna dalam kalau kita balik pada Allah Ta'ala, annahu, bahawa dia Allah Ta'ala yahfazu rusulahu, dia pelihara rasul-rasul dia, bimalaikatihi, dengan guna malaikat-malaikat dia, liyatamakkanu min ada'i risalatihi, supaya para rasul tadi dapat menyampaikan risalah-risalahnya. Wa yahfazu ma buyyina ilaihim minal wahyi, dan memelihara juga apa yang dijelaskan kepada mereka daripada wahyu. So penjelasan pun tak salah. Mana wahyu sampai betul, penjelasan pun tak silap. Sebab apa? Tak ada ilham daripada
yang lain selain Allah Ta'ala. Kalau kita ni, ilham kita dari Allah Ta'ala ada, dari nafsu kita ada, dari syaitan kita, itu korin kita pun ada. Tak kira besar mana serban, selempang panjang mana, warna apa jubah, still the same. Faham benda ni? Ini konteks yang kita kata tak boleh lari. Okay? Liya'lama, supaya dia tahu, Allah Ta'ala tahu, an qad ablaghu risalat rabbihim, bahawa mereka para rasul tadi telah sampaikan risalah Tuhan mereka. Wa yakunu dzalika, dan jadi ayat ini seperti qaulihi ta'ala, firman ta'ala, wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi, dan tidak akan menjadikan Muhammad kiblat yang kau dahulu di atasnya, itu Baitul Maqdis tu, kau hadap ke sana selama 16 bulan tu, melainkan supaya kami tahu. Bukan Allah Ta'ala tak tahu, supaya kami zahirkan, maksud dia. May yattabi'ur rasul, siapakah yang mengikuti rasul, mimman, berbanding orang yang qalibu ala aqibai, berpatah balik daripada pendirian dia. Surah Baqarah 143. Dan juga sama seperti firman Allah dalam surah Ankabut. Allah Ta'ala nyatakan, wala ya'lamannallahu alladhina amanu wala ya'lamannal munafiqin, supaya Allah Ta'ala zahirkan musibah dan juga kadang-kadang rasul yang tadi sampai payah, susah, kena tekanan. Kenapa Allah Ta'ala tak tolong semua sekali? Supaya Allah Ta'ala tahu, Allah zahirkan siapakah orang-orang yang beriman, dan supaya Allah Ta'ala tahu siapakah orang-orang munafik. Bukan maksud Allah Ta'ala tak tahu. Ini banyak lagi contoh-contoh macam ni. Ila amsali dzalika, contoh-contoh yang demikian, dia kata, ma'al ilmi, kena diketahui di sini bahawa annahu ta'ala, bahawa Allah Ta'ala ya'lamul asya' qabla kauniha, dia mengetahui perkara-perkara, semua benda kecuali sebelum kejadiannya. Qat'an, secara pasti, la mahalata, tak ada sebarang kemustahilan. Tak ada sebarang dakwah di sini memang Allah Ta'ala tahu. Cuma dari penzahiran panggil. Walihada qala, dan kerana ini Allah Ta'ala nyatakan dalam sesudah ayat berkenaan, wa ahata biladihim, bahawa Allah Ta'ala telah meliputi ilmu tentang mereka, terhadap mereka, wa ahsa kulla syai'in adada, dan Allah Ta'ala telah bilang semua benda dengan semua bilangan yang tertentu. Kadar dia berapa, patut apa patut, apa tak patut, semua Allah Ta'ala dah bilang dah. So maksud dia, meaning daripada ayat ni, mana Allah Ta'ala tahu, mana kalau kita balik lihat alama tu, Allah Ta'ala pun kena. Pasal Allah Ta'ala bukannya dia tak tahu, cuma zahirkan siapakah orang yang macam munafik, mukmin, siapa Allah Ta'ala nak zahirkan, Allah Ta'ala buat ujian. Macam juga masalah para rasul tadi, Allah Ta'ala jadikan aturan dia, ilmu Allah Ta'ala hanya rasul boleh dapat, yang gaib ni, tentang agama dan sebagainya. Maka kenapa ni? Supaya Allah Ta'ala dapat pastikan, jelaskan bahawa yang para rasul tadi memang menyampaikan dia daripada Allah Ta'ala saja, tidak daripada yang lain. Allah Ta'ala pelihara mereka. Maka tak ada ruang untuk masuk daripada ni ilham, kasyaf dan sebagainya. Jelas? Jelas So, jadi ini manhaj, bukannya benda yang kita kata boleh tolak, boleh kita beratur ansur. Minta maaf, faham konsep ni? So kalau dia kata ada orang tu ustaz besar mana serban sekalipun, kalau dia sebut saja, dia kata tahu benda gaib, tolak. Tak payah cakap banyak, buang masa. Okey? Okey, baik. InsyaAllah hari ni, hari Sabtu 23 Februari 2013, 11.30 pagi sampai 1 tengah hari, minggu yang akan datang ni, akan ada satu kuliah khas untuk muslimah. Muslimin tak payah hadir lah, tapi kalau muslimin nak datang, tinggalkan bini betul balik lah. Okey. Okey, dan tajuk dia punya kuliah ni adalah surat terbuka untuk para isteri. Mungkin dah siap-siap yang disampaikan oleh Ustazah Ummu Ihsan Khairiyah. Khairiyah. Jadi siapa-siapa yang ada masa ke lapangan, tak ada buat kerja bukan, jangan tengok cerita Hindustan dan sebagainya, okey, datang, okey, dengar. Pasal kita kata, macam saya katalah, kita kadang-kadang jangan terlampau kita restricted diri kita ni pada satu benda. Datang Ustaz Adli je, tak boleh. Datang kelas-kelas lain juga. Pasal benda ni kita dah lah kat Yasin Taklim ni kita tak bayaran. Kan, free pun tak datang kelas juga. Saya tak faham kenapa. Kan? Ya, jadi tak ada alasan sebenarnya tak belajar. You don't have any reason. Kan, jangan taksub dengan seorang ustaz saja. Mana kita belajar ni, ambil dia semua orang. Dan dari situ kita tapis balik. Tengok apa benda yang patut yang kita nak. Mungkin apa yang saya kurang, orang lain ada. Jelas Okay, baik, berhenti kat sini insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.